penerimaan dan juga keterbukaan you sebagai individu. Okay, kalau macam contoh, let's say you seorang yang pro-vaksin, does not mean that you are right. Okay, and let's say if you are not vaccine prone, ataupun kita nak panggil anti-vax lah, kita panggil not vaccine prone ataupun tidak incline kepada vaccination. It does not mean that you are a bad person. Okay, jadi sebenarnya benda-benda macam ni adalah lebih kepada sikap keterbukaan kita. Apa respon kita? Kalau kita respect kepada apa yang berlaku sekeliling kita, kita tak akan ada masalah dalam apa orang kata dalam minda kita sebenarnya. Okay, because we cannot have keterbukaan because we have judgmental. Kita ada judgment. Okay, that's why kehidupan kita ni sebenarnya hati tak tenang. A person can actually be a very good and devout Muslim. Contohlah, kalau ada seorang yang Islam, dia solat 5 waktu, dia tak tinggal solat, dia sentiasa berdoa dan sebagainya, tapi it does not mean anything kalau dia sendiri ada judgment. Sebenarnya judgment lah, because we are not here to judge people. We are here to make sure that we are not being judged and we cannot judge people. Sebenarnya. So kalau macam kisah yang saya katakan tadi, you can pray 5 times every single day, you ask for Allah's forgiveness every single day. Tapi kalau let's say you masih lagi judge orang, kau ni teruk, kau masih buat mulut dan sebagainya, fitnah dan sebagainya, so it does not portray that you solat 5 waktu tadi. And jangan salahkan solat tak pernah salah, orang yang salah guna tu je yang salah sebenarnya. So this is what I meant by keterbukaan. No judgmental. Okay, no judgmental does not mean that you terima apa dia. Contohlah, you tahu kawan you gay ke lesbian. Bukan kata you terbuka, you terima dia, menyebabkan you sokong kepada apa aktiviti yang dia buat. Tidak. You are entitled to your opinion. Tapi you have to have a mindset saying that that is his or her own choice. I respect that, but I know it is wrong. So, kalau let's say you boleh bantu dia, bantulah. Kalau you rasa tak boleh bantu, then you can take the easy way out, which is abaikan ataupun you just respect dia punya position saja. That's it. Nampak? So, sebenarnya arguing with that person is actually judging. Sebenarnya. Kalau betul dia nak berubah, then you help this person. Tapi kalau let's say dia tak nak berubah, then it's okay. You try your best to avoid that kind of situation. Awkward situation or whatever. So don't judge people. Be as open as possible. That is the cornerstone of changing your mindset sebenarnya. Okay. Next one is kenal potensi diri. Okay, always know that you know how to help yourself and help others at the same time. Kalau let's say dalam masa yang sama, apabila tuan-tuan perempuan kenal potensi diri sendiri, you ada berada dalam advantageous position ataupun situasi yang memberikan ganjaran kepada you ataupun fit untuk you membantu orang lain. Okay, saya sentiasa relatekan potensi diri ni ataupun kita panggil polisi diri sendiri dahulu. Okay, apabila you kenal potensi, capacity you sebagai individu, you ada kemampuan untuk nak membantu orang yang lain sebenarnya. Kita ambil orang kata example of kapal terbang lah. Kan kalau zaman sekarang ni saya tak tahu lah tuan-tuan perempuan ingat lagi ke tak sebab dah jarang naik kapal terbang kan. Tapi kalau let's say ada yang masih ingat lagi, kan kita ada safety briefing. Setiap kali pre-flight check dan sebagainya mesti ada safety briefing. Di mana ada pramugari, kalau AirAsia tu pramugari tu dia buat lakonan kat depan lah. Kalau yang mana naik emas tu dia mungkin ada video yang you kena tengok. Tapi kalau let's say you dah tengok safety briefing tu, sebenarnya benda-benda macam ni yang saya katakan tentang how being the best version of you can really help other people around you. Macam contoh, safety briefing tu dia akan tunjuklah yang oxygen mask akan turun. Okay, yang first kali dia nak minta suruh letak kat siapa? Obviously kat diri you. Kalau you fikir logik macam anak I kat sebelah ni tengah duk gasping for air, kok dia pun tengah duk tercungap-cungap, tak ada oksigen, kita pula tengok kesian dia kan. So kita pun ambil lah bagi kat dia dulu. Tapi kita lupa, sebenarnya kalau kita bagi kat dia, kita pun tak cukup oksigen. Bila kita tak cukup oksigen, agak-agaknya anak kita tahu tak nak letak benda tu kat kita balik. Tak boleh. So sebab tu every single time memang dia suruh kita letak kat kita dulu oksigen tu. Okay, lepas kita letak kat kita, barulah kita ada capabilities ataupun capacity untuk membantu orang sekeliling kita. Kalau anak kita tak sedar, tak apa. Kita letak oksigen, kita buat CPR. Tak ada masalah. Kita boleh buat sebab kita ada kemampuan tu.
Ini yang dikatakan juga dengan potensi diri tu. Kalau let's say you are capable of helping yourself first, you are in position to help others. So always know about your self potential. Sentiasa kenali potensi diri untuk make sure that you are in optimum level. Bila dah kata optimum tu, not to say you berhenti. You sentiasa kena renew. Cari benda yang boleh meningkatkan diri. This is my next point, which is memperbaiki diri. Sentiasa berpendapat bahawa anda sentiasa perlu memperbaiki diri setiap masa. Jangan rasa there is a limit untuk you nak berhenti memperbaiki diri. Jangan sekadar dah 10 orang puji you, dah cukup lah, aku perlukan 10 orang je puji aku bagus. Tak. It's not about the matter of orang puji, tidak. Sometimes apabila orang puji, you kena treat that as somewhat of a challenge. Sebenarnya apabila let's say orang kata, oi baguslah you buat kerja, ataupun baguslah you ni, ataupun I tak pernah jumpa lagi orang sebagus you dan sebagainya, contoh kan, you just take it as a compliment, penerimaan positif tadi. At the same time you tahu sebenarnya there must be something new ataupun something much better yang I boleh offer kepada orang. It's not the matter of you nak puaskan hati orang, tidak. It's the matter of you nak puaskan diri you sendiri. Lain tak tuan-tuan puan, bila you buat sesuatu, you puaskan hati orang dengan you puaskan hati you sendiri. Apabila you puaskan hati you sendiri, obviously orang lain pun akan dapat benefit dia. So akan puji, no problem. Tapi kalau you puaskan hati orang, you dapat letih. And then let's say kalau it's a 50-50 lah, gamble lah orang panggil. 50-50. Kalau orang tu rasa puas hati, kalau dia tak ada judgement. Kalau dia sendiri pun jealous dan sebagainya, mungkin dia tak bagi pun apa orang kata satisfaction yang minta tu. So daripada situ dia ada dilema. So you keep on pushing yourself. So dia akan jadi burn out sebenarnya. Sebab you nak fulfill other people's expectation, and that other people also have their own motivation. Di mana you sendiri pun tak boleh nak tahu sama ada dia ni berniat baik ke, berniat tak baik ke dengan you. Sometimes. So it is much safer to say that sebenarnya you kena fulfill your own expectation by improving yourself. Always improve yourself. Jangan rasa this is the end of the road for you. You nak pencen dah kan umur 60 tahun. This is common mistake sebenarnya. You rasa you dah umur 60 tahun, you dah tak payah dah, tak perlu dah apa-apa ilmu ni. You rasa cukup. You pergi je masjid, you pergi ni. Tak apa, nak pergi masjid tak ada masalah. Jangan hanya fokus pada satu ilmu. Fokus juga pada ilmu duniawi juga. Survivability. Senang cerita, walaupun kita tahu dah at the end of the road memang kita akan meninggal dunia dan sebagainya, tapi itu lama lagi, kita pun tak tahu sebenarnya bila kita nak meninggal dunia. So by the time being, takkan kita nak duduk rumah, duduk baring je. Nampak tak? Some people find their potential, they improve themselves. Dia orang buat kerja lain, sampai kan ada orang marah, kau ni dah pencen tapi kau asyik buat kerja lagi, macam mana? But if that is his or her passion, then why not? Sebenarnya kita sepatutnya as a person who involved in that kind of life, contohnya kita akan sepatutnya reinforce. Kita reinforce sepatutnya. Saying that, wow, I see you in different light lah. Macam beza masa you kerja dulu dengan sekarang. You seem to be much more happy and I'm happy for you. As simple as that kind of reinforcement can make someone's day. Sebenarnya. Alright, and then let's see tentang punca kegagalan pula. When we say that we have ways on how to untuk mendapatkan winning mindset, ada juga cara di mana kita akan ada orang kata punca-punca atau faktor-faktor tentang kegagalan untuk mencapai winning mindset tersebut. Yang pertama, terlalu banyak alasan. Common. Yang ni hands down lah. Memang hands down, saya mengatakan ini adalah the most common factor yang menyebabkan kita tak boleh ada pemikiran yang positif ataupun winning mindset tadi. Terlalu sangat banyak alasan. Sebab bila kita nak buat sesuatu, kita akan bagi alasan. Bila kita bagi alasan, kita akan jadi malas. Kita tak akan buat sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Key dia senang je. You rasa nak buat sesuatu, you ada benda tu, you buat. Jangan kata tak cukup masa. Jangan kata I tak ada orang nak bantu I. No, you do it first. When you do it, people will see that it is beneficial. People will come and help you sebenarnya. Because it is beneficial for all. Not beneficial for you alone. Contohnya, kalau you buat sesuatu tu, itu yang saya maksudkan. Bila you jadi the best version of you,
you will be beneficial kepada orang lain juga sebenarnya. So apabila you nak buat sesuatu tu, jangan terlalu banyak alasan. Okay, apabila you ada banyak alasan, semua benda walaupun you rancang lah, you hire the best planner, the best coaching coach, life coach ke apa benda ke, kalau you sendiri malas nak angkat buntut nak buat benda tu, sorry lah, dia tak akan jadi. No amount of counselling session, no amount of psychotherapy can help you. Only you can help yourself by not giving any excuse. Contoh yang paling simple, bos suruh hantar surat. Dah memang kerja you dah sebagai pembantu operasi untuk hantar surat. Tapi kalau you ada banyak alasan, bos nak hujan lah bos, besok saya hantar boleh bos. Macam mana kalau surat tu antara hidup dan mati individu tersebut? Adakah hujan tu dia mainkan peranan lagi? Saya rasa tak. Jadi sebab tu kita kena sentiasa kena fikirkan luar kotak. Sometimes apabila ada satu tanggungjawab atau tugasan yang diberikan, tuan-tuan perempuan saya haraplah tuan-tuan perempuan boleh laksanakan dengan baik. Sebab bukannya kata nak jadi pekerja yang terbaik dapat APC tiap tahun tau. APC itu hanya galakan dan dorongan sahaja. Tapi sebenarnya saya nak fokuskan kepada impact. Impact kalau sekiranya tuan-tuan perempuan tak laksanakan dengan baik. Okey, sebab tuan-tuan perempuan rasa benda tu tak penting untuk tuan-tuan perempuan, tapi dia penting untuk setengah orang. Okey. Apabila tuan-tuan perempuan memikirkan yang bahawa tindakan tuan-tuan perempuan itu tidak mempunyai impact pada orang lain, this is where you came up with excuses. Sebab you rasa tak penting bagi you. Okay? Tak percaya. Cuba tanya diri sendirilah pagi ni. Ada tak alasan yang you dah bagi dah daripada you punch in tadi sampai sekarang? Macam-macam alasan saya boleh came up. Contohlah. Okay, contohlah. Macam-macam lah senang cerita. Saya nak bagi contoh lah. So you can think about this first. Okay, when there's a reason, there's an excuse. Okay, tuan-tuan perempuan mesti akan hilang dorongan dan motivasi untuk berubah. So please, put that aside. Letak di tepi. Okay, excuses cannot help you. Explanation, yes. Excuses, no. Apa beza antara explanation dengan excuses? Okay, ini pun you guys kena tahu juga. Okay, for someone yang memang orang kata let's say menilai individu ke contohnya, you have to know the difference. Excuses is where it does not add up to anything. Dia tidak menambah kepada nilai apa-apa sekalipun. Okay, tetapi kalau explanation, dia akan menambah nilai. Okay, contoh menambah excuses adalah contohnya, let's say lah, dia datang lambat ke tempat kerja. Okay, excuses, dia akan beritahu bos dia, traffic jam lah. Dia akan bagi tahu yang orang kata, dia akan bagi tahu yang sebenarnya motor dia rosak lah, apa benda lah, bla bla bla, contoh. Okay, tapi explanation is quite different. Okay, explanation is where dia akan bagi tahu benda yang sama, at the same time ada addition. Addition dia adalah, okay bos, saya dah tahu dah, lepas ni kalau saya keluar lambat lagi, memang saya kena bangun awal. Kalau saya bangun awal, insyaAllah saya takkan ada jadi masalah ni. So dia dah tahu sebenarnya. Excuses is there. At the same time kena ada explanation. Okay, explanation yang sebenarnya dia bangun lambat. Sebab tu dia lambat. Traffic jam is not an issue here. Sebab dia bangun lambat tadi. That's why dia punya jadual dah haywire. Tapi dia dah tahu dah apa sebenarnya benda yang dia kena buat untuk mengelakkan daripada perkara itu berlaku lagi. So that is an explanation. Okay. So there's a difference between excuses and explanation. So please, next time avoid excuses. Come up with explanation untuk you nampak sebenarnya benda tu ada jalan keluar. Apabila you ada jalan keluar, teguhkan dengan disiplin tadi. Laksanakan je lah. Sebenarnya, laksanakan. The next one is menghakimi. Judging lah. Tadi kita ada keterbukaan kan. Sekarang kita ada judging, menghakimi. Penghakiman ni, saya cerita bukan kata kepada orang lain je. You nampak orang kan. Okay, you judge dia. Tapi sebenarnya penghakiman ni pun lebih kepada diri you sendiri. Macam mana you nak menilai diri you? Okay, adakah you nilai diri you tu tinggi? Adakah you nilai diri you tu orang kata secara baik? Okay, sebab tu apabila saya buat sesi counselling, saya buat sesi psikoterapi dengan klien-klien atau patient saya, kebanyakan daripada mereka ni mudah menghakimi diri sendiri. Okay, dan saya tak blame diorang pun sebab menghakimi ataupun judging ni dia sebenarnya adalah nurtured skill. Di mana apabila individu tu
okay, didedahkan terlalu lama dalam keadaan yang negatif ataupun self-defeating, okay, reinforce dengan perkara-perkara yang tidak positif langsung. So benda ni akan influence kepada judging tadi ataupun judgement yang dia buat dalam kehidupan, which is judgement kepada orang luar, judgement kepada diri dia sendiri. Dia akan percaya yang sebenarnya diri dia dah tak boleh dibantu, dah tak ada jalan keluar. This is why people kill themselves, because they judge themselves very harshly. Sebab tu apabila saya katakan kalau tuan-tuan perempuan jadi individu, jadilah individu yang bermanfaat pada orang lain. Jangan jadi terlalu too centered kepada diri sendiri, you terlupa yang you dah langgar ramai orang. Which is very bad. I'm not going to say that apabila you jadi individu macam tu, yang you concern kat orang dan sebagainya, you jadi malaikat. Tak. Okay, it's the matter of how you present yourself. When you don't judge people, okay, orang akan ada satu nilai, which is apabila you ada satu apa orang kata, kemudaratan ataupun orang kata ada satu isu ke apa dan sebagainya, orang akan ringan tangan untuk membantu. Sebab mereka selesa dengan you because you simply don't judge them. Sebenarnya. Saya tahu pelbagai jenis office politik yang berada di mana-mana. Mana-mana sekalipun. Memang ada office politics. Office politics came in because you judge people. Yes, simple as that. Tak ada isu-isu yang lain. You ajak dia keluar makan, dia tak keluar makan, you rasa terasa hati, you buat mulut, habis. Sebab you dah judge yang dia tak selesa dengan you. Ataupun you dah judge yang dia tak dengar cakap you. Who are you to judge him or her based on that? Sebenarnya, adakah awak dah mengenali dia seperti mana orang yang rapat dengan dia mengenali dia? For you to judge him or her? No. So that's why understanding about other people, needs and motivation also can help you, okay, in managing your judgment sebenarnya. So kena tahulah, sebelum you judge, tahu dulu, kenali dulu, dapat maklumat dahulu sebelum you nak menghakimi orang ataupun diri you sendiri. Jangan hakim diri sendiri. Okay, kenali potensi tak apa. Bila you dah kenal potensi, you tak ada isu pun nak menghakimi diri sendiri. Okay, the next one is fear. Okay, takut, orang kata it is valid tau. Okay, perasaan takut ni valid sebab dia normal. Satu perasaan yang normal apabila you nak buat sesuatu, you rasa benda tu tak boleh nak dicapai. Ataupun dalam arti kata lain, apabila you rasa takut, you akan berfikir tidak rasional. Apabila tidak rasional, this is where tuan-tuan perempuan punya motivation came in. Sebenarnya, kalau you ada motivation yang tinggi, disiplin yang tinggi, benda tu akan counter perasaan takut you. Kalau macam contohlah, you tak ada jalan lain, you dah tahu besok memang you nak kena presentation dekat depan, let's say lah lembaga, bla 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 bla. Okay, you dah buat dah benda ni tapi rasa takut sebab ahli lembaga tu memang orang kata orang-orang yang orang-orang yang ada orang buat construction ke, ada orang bunyi ketuk-ketuk ni. Okay, orang-orang yang besar, hebat dan sebagainya. So you rasa takut. Okay, tapi apabila you fikir balik, sebenarnya this is just a mere presentation. There is nothing wrong with it. You dah pernah biasa buat dah pun. Kalau you tak biasa buat pun, at least orang lain dah pernah buat. Dan orang lain pun pernah, orang kata pernah berjaya dan juga boleh selesaikan isu tu. So apabila you ada benda tu, dia akan masuk ke dalam mindset you yang mengatakan bahawa sebenarnya benda ni boleh dicapai. Okay, boleh dicapai. Apabila boleh dicapai, bukan bermaksud you kena ikut orang yang sebelum tu. Nampak tak? This is why we are wrong. Apabila kita rasa, aku nak buat presentation lah, tapi kalau aku nak lulus, mesti aku nak kena buat macam orang yang tu buat. So aku nak kena cari dia, nak kena tanya dengan dia. So let's say kalau you cari dia dan kena tanya dengan dia, you dah tanya dengan dia, you rasa you boleh buat tak sama dengan dia? Tak boleh sebenarnya, because that is his or her own way of achieving that. Sekarang ni tuan-tuan perempuan ada kena buat cara tuan-tuan perempuan sendiri. Nampak? This is where underlying ataupun identifying your potential came in. Sebab setengah individu penerimaan dia berbeza. Kalau dengan orang yang buat presentation sebelum ni mungkin dia boleh terima. Tapi kalau let's say you buat benda yang sama, mungkin tak boleh terima sebab dia rasa macam lain. This is not you. So be the best version of you. Tak salah. Kalau let's say you gagal sekalipun dalam presentation tu, it's not because you are not competent. Ada banyak faktor lagi dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita ada rasa kegagalan. Nanti saya share. Okay, dengan tuan-tuan puan-puan. Okay, seterusnya adalah penolakan. You nak tolak
senang cerita penolakan ni adalah apabila ada sesuatu benda yang baru datang dalam kehidupan you tolak benda ni. These are all dangerous things untuk yang menghindarkan you mencapai winning mindset you tadi. Sebenarnya penolakan tersebut. Okey, apabila you ada penolakan, okey, benda baru nak datang masuk. Contoh saya bagi yang simple lah. Ada bos barulah. Bos lama you memang dengan you memang team kau punya best, bagus, memang pijat semut tak mati. Memang the best boss there is lah. Senang cerita, susah nak cari dah bos macam tu. Tapi disebabkan oleh perkhidmatan, dia ditukarkan. Mungkin kita ambil yang benda yang baik, dinaikkan pangkat lah. Bos baik naik pangkat, kita rasa syukur, kita rasa okey rezeki dia. Datanglah bos baru. Bos baru nak buat pembaharuan. You dah berada dalam zon selesa. Okay, so you dah tolak. You ada satu nilai yang kita panggil sebagai penolakan. Penolakan kepada perubahan ataupun penambahbaikan. Kita tak katalah mungkin apa yang you nampak tu bukan sebagai penambahbaikan tapi satu bebanan ke apa, kita tak pasti. Tapi itu adalah perubahan nonetheless. So apabila ada penolakan di situ, you dah ada satu mindset yang mana you tak suka perubahan. Okay, this is where your life gets stagnant. Stagnant ni maksudnya dia tak bergerak ke depan. You masih di takut yang lama. Bila you dah berada di takut lama, dia dah tak menjadi satu winning mindset. It's just becoming a maintaining. You maintain punya mindset. Okay, you just nak maintain saja. You are not winning. Where else other people are still winning. So you get left behind. Tuan-tuan puan akan ketinggalan di belakang. Okay, so this is not helping in your situation. So please, elakkan daripada ada penolakan yang berlaku. Saya tahu mungkin tuan-tuan puan rasa agak sukar nak terima perubahan dan sebagainya, but it has to be because this is a process. Okay, apabila saya katakan penolakan tadi, saya ada sentuh tentang zon selesa ataupun comfort zone lah. Okay, apabila you berada terlalu selesa dengan apa yang you ada, sukar tahu tuan-tuan puan untuk you nak keluar pada zon selesa tu sebab you rasa this is challenging enough for me. I don't think I can do it. Sebenarnya tuan-tuan puan, apabila kita cakap pasal zon selesa is just a phase. Dia adalah satu fasa sahaja dalam kehidupan. Nak tak nak, kita kena keluar dari zon selesa untuk kita create another comfort zone. This is called progress ataupun development. Okay, development ni yang kita perlu dalam kehidupan ni tuan-tuan puan. Be it susah, akan mendapat tekanan, akan mendapat satu keraguan dalam hati dan juga diri you, tapi benda ni memang perlu dalam kehidupan. You cannot run away from this. When you start to run away, this is where the problem lies. Inilah masalah akan bermula. Contoh, let's say you rasa tak selesa dengan bos you dan sebagainya, you minta keluar. Instead of you confronting, instead of you discussing, instead of you make a change, maybe in your life, not in your boss's life, per se, sebab benda tu lagi mudah nak lakukan, instead of you nak change orang lain, you change diri you, contohnya. Okay, instead of that, you run away. You minta tukar dan sebagainya, bla bla bla, and end up, benda tu tak membantu you pun sebab lagi teruk. Satu nak kena keluar kawasan. Satu lagi you nak kena dapat bos yang lagi teruk daripada yang you punya current boss. So nampak tak? Apa tu mulalah minta lagi tukar. So this is where I said maintaining tadi. You need to go out from the comfort zone. Cik, tak apa, tak ada masalah kalau you ada bos yang jenis macam tu. Contohlah, saya ambil simple je lah bos. Belum lagi colleague. Ada macam-macam. Okay, yang paling serius sekali adalah toxic relationship lah, of course. Okay, so dengan pasangan kita sebagainya, dengan pasangan lagi susah nak minta cerai kan. Tapi kalau let's say dah memang macam tu, susah. Tapi kalau dalam case bos ni senang. Example yang paling senang adalah bos. Let's say kalau ni lari pada bos, dapat bos lagi teruk, susah. So you keep on running away from problem instead of you focusing on how can you help yourself to be comfortable with this. Kena ingat tuan-tuan puan, difficult person can always be managed. Sebenarnya. Bukan kita manage dia tau. Tapi sebenarnya kita boleh manage diri kita untuk kita boleh terima dia ataupun tolerate lah. Paling tidak boleh terima pun, boleh tolerate individu ni. Sebab you need to believe that this is a process, and when I say process, benda ni boleh orang kata itulah susah to win. Kalau tak depan muka senang sikit boleh dapat respon. Okay, benda ni boleh orang kata dicheck lah, senang cerita. Boleh diuruskan dengan baik. Okay, tak ada masalah pun. Okay, and then the next one, kunci kegagalan untuk mencapai winning mindset adalah narcissistic. You are too full of yourself.
Kalau siapa yang tahu tentang narcissistic ni, tahulah. Kepada individu yang tak tahu tentang apa itu narcissistic, okay, narcissistic ni is where you are too full of yourself. Maksudnya you terlalu inward. Okay, you terlalu ke dalam sangat. Okay, you tak nampak pun orang luar. Kalau let's say cawangan kejuruteraan mekanikal mendapat apa orang kata contohnya anugerah antarabangsa, gold medal, bla 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 bla. Dia tak nampak usaha, dia tak nampak walaupun memang betul dia ada terlibat dalam usaha tersebut, tapi usaha tu adalah usaha berkumpulan secara satu cawangan. Tapi bila dia terlalu narsisistik, dia akan nampak yang sebenarnya usaha tu adalah usaha dia sendiri. Dia seorang. Okay. So kalau orang beza kalau ada orang congratulate you, tahniahlah ya, cawangan you terbaik, bla bla bla, contoh macam tu. Ada beza antara orang yang akan reply macam ni. Kalau ada orang reply macam ni, maaf orang yang reply macam ni, dia berbeza. It's okay, it's a team effort. Saya appreciate apa yang kawan-kawan saya buat. Saya rasa banggalah to be in this team. Dengan satu lagi, itulah saya pun nampak memang tak sia lah usaha saya seorang, tak tidur malam buat benda ni dan sebagainya lah. So sebenarnya ada beza antara dua antara dua pernyataan tersebut. Kalau ikutkan orang yang narsistik ni, penghargaan diri dia sebenarnya akan menjadikan personality dia toxic. Apabila you ada personality toxic, benda ni tak dapat membantu pun. Sebenarnya tak dapat membantu you dan juga tak dapat membantu orang sekeliling you. Okay, apabila saya katakan toxic, you tak boleh pun mendapat satu winning mindset. Okay, winning mindset dia ada dua cara. Satu winning positively dan satu lagi winning negatively. When you start to win positively, it will benefit to other people. Tapi when you start winning negatively, you always benefit yourself alone and you make a lot of enemies. Ini adalah benda yang you kena ingat sebenarnya. Winning ada dua. Boleh katakan you win by yourself, but then again, this will create a tension in your life. Because there's always people who are trying to bring you down. There's always people who are trying to talk back to you. So benda-benda macam ni yang sebenarnya tuan-tuan puan nak kena elakkan. Being narcissist is good in sense of maybe sometimes appreciating yourself. Maybe sometimes ada beza being narcissistic dengan being appreciating yourself. Appreciate yourself is where you know sebenarnya benda tu benefit kepada you dengan orang sekeliling you. Okay, sebab bila you dapat tahu apa kekuatan you dan sebagainya, you boleh utilize that. But being narcissist, you always reserve every single good things to yourself. Senang cerita macam ni lah. Kalau let's say you pergi sesuatu tempat, you dapat free gift, okay, free gift tu pula benda-benda yang memang hebat-hebat lah contohnya. Okay, kalau orang yang narcissist ni, dia akan ambil semua dia simpan kat rumah tau. Tapi kalau orang yang tahu yang sebenarnya dah appreciate people around them, walaupun dia tahu orang tu tak ada kaitan pun dengan benda yang dia dapat tu, dia akan bawa pergi pejabat dan dia akan share dengan kawan-kawan dia yang lain. Sebab dia tahu benda tu benefit kepada orang lain. Itu yang simple yang saya boleh bagi, antara beza orang narcissist dengan orang yang tahu sebenarnya apa yang boleh benefit dia dengan kawan-kawan yang lain. There's nothing wrong for the second one. The first one, yes, pun tak ada salah juga. Tapi benda tu adalah toxic. So avoid being that. Sebab you akan rasa letih sebenarnya combating with yourself. Sebab boleh orang narcissist ni tuan-tuan puan, dia ada orang kata konflik dalam diri dia sendiri tau. Okay, as a psychologist, I know about this. Okay, dia ada konflik dalam diri dia. Konflik tu adalah contoh dia sentiasa akan rasa tak puas. Dia akan sentiasa rasa diri dia dihakimi. Okay, perfectionist is one part of the symptom. Okay, dia akan rasa yang sebenarnya orang lain akan salah, dia je yang betul. So memang kehidupan dia akan sentiasa combat dengan perasaan-perasaan ini. So it's not going to be an easy life for a narcissist. Sebab kita panggil NPD. Okay, NPD ni kita panggil sebagai Narcissistic Personality Disorder. Dia satu kecelaruan, terutama satu sakit mental sebenarnya. Being a narcissistic. So please don't orang kata bawa diri tuan-tuan perempuan ke arah tersebut. It's not helping anyone.
Okay, seterusnya adalah membandingkan. When you start to compare, this is where things go wrong. Okay, apabila tuan-tuan perempuan membandingkan apa yang tuan-tuan perempuan ada dengan apa yang tuan-tuan perempuan tak ada, ataupun dengan apa orang lain ada, please don't. Okay, dan saya cakap benda ni orang kata mostly lah, okay, to bosses out there. Saya tak kata kat CKM sahaja, saya cakap pada semua sekali. Kalau saya ada peluang, saya cakap pada semua. Yang bosses-bosses, yang mana yang menyelia ke, ataupun even you sendiri di rumah yang ada anak ramai. Contohnya, tak semestinya bos lah. Okay, yang mana ada anak ramai ke, ataupun anak beberapa orang. Jangan bandingkan. Senang cerita macam ni lah. Kalau you tak suka dibandingkan dengan ex-boyfriend, dengan ex-girlfriend pasangan you dulu, macam tu lah juga dengan individu. Jangan bandingkan. Apabila you start bandingkan, you are not in winning mindset. You are in comparing mindset. When you compare, nothing good come from out of it. Compare harga tak apa. Sebenarnya, kalau contohnya nak beli barang dekat supermarket kan, tak ada masalah benda tu. Tapi kalau you start compare personality, you start comparing productivity, okay, without any, orang kata, argument, ataupun without any solution, benda tu akan menjadi satu isu sebenarnya tuan-tuan puan. Okay, satu isu keyakinan diri, satu isu judgement, pelbagai lah akan keluar lepas tu. You can trust me on this. So apabila you sentiasa membandingkan, you akan dapat satu impact kepada pemikiran dan juga emosi. Okay, contohlah a simple a boss boleh cakap benda simple macam ni. Contohnya, I tengok kerja you tak sama lah macam orang dulu. How I wish you are not here. How I wish she or he were here. Benda tu sebenarnya menyakitkan hati. Sebab you tak tahu sebenarnya individu tu mungkin boleh buat benda tu. But with the right push. Sebenarnya, when you push someone ataupun you motivate lah sebenarnya, push tak semestinya betul. Okay, when you motivate someone, you reinforce that kind of emotion dengan pemikiran, you mungkin boleh dapat the best version, or if not similar, maybe the best version or much better than previous one. Tapi sebenarnya ada kerja sikit lah, tu yang saya katakan tadi. Apabila nak jadi winning mindset, you nak kena ada disiplin. You nak kena ada buat benda tu. Kalau you tak buat tapi you expect benda tu berbuah dan jatuh dekat tangan you, tak boleh. Nampak? Setengah orang kata, takkan saya nak kena buat cik benda ni, dia lah yang nak kena. Betul dia, tapi you tengok tak ada tak faktor yang you boleh membantu ke arah tersebut. Adalah saya ni, then kenapa tak buat? Kalau buat, mungkin boleh menjadikan proses tu lebih mudah, ataupun mungkin proses tu lebih cepat. Nampak? Instead of you tunggu je dia mendapat hidayah kan, hidayah pun tak turun-turun, mungkin juga. This is our attitude towards certain things. Kita nak benda tu cepat. Okay, tapi kita tak ada usaha untuk nak mempercepatkan isu tu. Okay, because we kept on judging, we kept on membandingkan dan sebagainya. So, kita expect yang macam contoh lah. Tengok macam mana orang Malaysia tak boleh, apa orang kata, tertipu dengan isu MLM, multi-level marketing. Okay, pyramid scheme lah saya cerita. Sebab kita nak benda tu cepat. Skim Goris dan Mena, ingat dulu tak? Skim cepat kaya itulah. Orang Malaysia memang sentiasa macam tu. Sekarang ni pun dah ada yang benda yang sama, cuma dalam method yang berbeza je. Scam email dan sebagainya. Scam kat social media dan sebagainya. Dan macam-macam lagi lah. Sebab orang Malaysia is too gullible because we want things to go faster and easier. There is nothing faster and easy in this world without any discipline and usaha ke arah tersebut. Tak ada shortcut tuan-tuan puan. Kehidupan kita memang tak ada shortcut. Yang mana kita nampak orang lain kaya cepat ke apa ke dan sebagainya, itu mungkin usaha dia. Dia ada usaha. Kita tak tahu dia tak tidur malam ke, apa dia buat ke, betul ke tak betul ke, wallahu alam. Tapi apabila kita start untuk membandingkan, ni to my point, membandingkan. This is why we are wrong. Okay, you kena tengok ukur baju pada badan sendiri. Okay, you put yourself in other person's shoes, boleh, tak ada masalah. Tapi at the same time, you need to also look inside your shoes. Okay, don't forget whenever that you put yourself in other people's shoes to always look back at your own shoes. Ada tak apa-apa yang you boleh buat tentang kasut you sendiri? It's good to be in other people's shoes. You boleh berangan jadi jutawan, you boleh berangan jadi pedagang forex ke apa benda ke pulang. Tapi at the same time, you tengok shoes you. Apa limitation yang ada? Sebagai penjawat awam, boleh tak main forex?
Sebagai penyewa orang boleh tak ambil ada saham, sebagai ada tak limitation dan sebagainya. You kena tengok benda tu. Nak jadi kaya senang, letak jawatan, pergilah usaha ke arah tersebut, tak ada masalah. I encourage you to do that. Sebenarnya kalau you rasa tak happy dengan apa yang you buat sekarang, berhenti. It's not my place to say sayangilah JKR bla bla bla. No, if you're not happy, quit. This is me being truthful. Sebenarnya dah beberapa dah patient saya yang kata dia tak happy yang kerja, saya suruh dia berhenti. Alhamdulillah, dia punya vocation dia okay sekarang ni. Dia rasa happy, dia rasa lebih bebas. We keep in touch now. Memang dia rasa puas hati. Dia kata, I'm saying that you make this decision, not me. I'm just there to reinforce sahaja. Because I know you suffer. Kalau you duduk dalam JKR lama-lama pun ataupun dalam perkhidmatan awam, you will not be happy. So dalam 40 tahun, 30 tahun tu, you nak tak rasa happy ke? So kalau you rasa tak berbaloi, then berhenti. Itu saja. And Alhamdulillah dia rasa happy sekarang. And we are becoming best friends. So why not? Kalau you rasa tak happy, you dah buat dah all those things, come and see me. I will tell you my second opinion based on what you have gathered lah. So this is all related to my next one, which is kurang ilmu. Apabila you tak ada usaha untuk mendapatkan ilmu yang berkaitan, you ada risiko untuk kekal di tempat yang sama. Kalau you tak rasa happy, you akan rasalah tak happy sampai bila-bila sebenarnya. Sebab you tak ada ilmu untuk you nak progress forward. You tak boleh bawa diri ke depan. You memang akan kekal tempat yang sama. Kalau you rasa macam susahnya nak deal dengan individu macam ni, susahnya bla bla bla, susahnya susah, tapi you tak ada pun effort untuk you nak maybe improve yourself, your communication skills maybe, ataupun your self confidence, you try to ignore or you try to navigate through the difficult person or difficult situation. Benda-benda tu semua boleh dipelajari tuan-tuan puan. Jangan kata macam mana nak buat, tak ada jalan keluar. Don't ever say that. Whenever you start saying that, itulah permulaan di mana you akan rasa kehidupan you tak move forward dan you akan cari jalan keluar yang mudah sebenarnya. Okay, life is all about challenge. Kalau tuan-tuan perempuan tak boleh challenge diri sendiri, this is where problem starts lah sebenarnya. So azam ke tak ada azam ke untuk 2022 ni, kena make sure yang sebenarnya you kena follow through with everything yang you dah plan, everything yang you rasa you nak buat, you kena buat sebenarnya. Disiplin key cornerstone. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada beberapa tips untuk mempunyai winning mindset lah. What can you do? Apa tu tuan-tuan boleh buat sebenarnya untuk ada winning mindset ni? Tadi kita dah tengok faktor, kita tengok juga punca-punca kegagalan. Kalau sekiranya tuan-tuan puan melaksanakan benda tu, kemungkinan besar winning mindset tu susah lah nak dapat. Okay, so let's see tentang tips mempunyai winning mindset. Tips yang pertama, amalkan pemikiran positif secara yakin. Saya cerita, apabila you fikir secara positif and then you yakin dengan fikiran tersebut, mudah untuk you nak move forward. Keyakinan, confidence, seperti yang lain adalah kemahiran. Dia sebenarnya adalah skill tau. Okay, it's not something yang ada terus, you lahir-lahir je, benda tu ada dalam kepala you ataupun dalam diri you. No, this thing is learnable and teachable. Sebenarnya, keyakinan ni adalah benda yang you boleh acquire, you boleh dapat. Okay, macam ni nak dapatnya, pelbagai cara. Okay, you yakin dengan tindakan you, okay, you buat sesuatu, you pelajari sesuatu. These are all lead towards that sebenarnya. Okay, let's say lah pada mulanya pun you rasa tak yakin kan, tapi sebenarnya bila benda tu banyak kali you buat, contohlah kerja kan, you boleh tak bandingkan kerja you sekarang, kerja you masa you freshy dulu? Saya nak tanya tu je satu. Kalau masa zaman you freshy dulu, you nak datang ke tempat kerja pun you tak rasa takut-takut tau sebenarnya. You rasa seronok, tapi you rasa takut-takut sebab masih lagi you tertanya-tanya, sebenarnya nilai kerja aku ni macam mana? Apa budaya kerja aku ni, adakah fit dengan apa yang aku laksanakan, bla 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 bla. Jadi sebenarnya benda-benda macam ni okay, you learn through a process and it's a journey. Okay, dia satu perjalanan. Kalau you boleh bandingkan masa you you first lapor diri dulu dengan sekarang you datang kerja, you pun boleh nampak progress sebenarnya. Masa you nak lapor diri dulu, you boleh pakai necktie, you pakai name tag. Sekarang ni name tag dengan necktie pun tak ke mana hala kan. Itu pun satu progress juga, tapi progress ke arah mana pun saya tak tahu.
Tapi apabila, let's say kalau you progress the same thing, okay, mungkin daripada name tag dengan necktie tu, you dah tambah code contohnya, pergi datang ke kerja, tak salah pun, tak ada orang gelak pun kalau you pergi kerja pakai code dengan necktie pun, tak ada orang pun yang gelak sebenarnya. Tapi benda tu yang kita tak buat. Tapi dalam kes macam ni, it's not about necktie and name tag, tapi sebenarnya perjalanan you. Semakin banyak yang you amalkan benda-benda yang baik ni, okay, semakin tinggi peluang untuk tuan-tuan perempuan akan menguasai dan rasa lebih positif. Sebenarnya, you boleh nurture benda ni, boleh didik diri you untuk menjadi yakin. Okay, macam saya katakan tadi lah. Okay, let's say I take myself. Beza kalau 10 tahun yang lepas saya buat sesi counselling dengan sekarang. Okay, kenapa? Sebab saya dah sentiasa berjumpa dengan orang, berjumpa dengan patient saya, dengan klien saya. So apabila saya berjumpa, saya engage, this thing actually train me to be a better counsellor, to be a better person. Sama dengan tuan-tuan perempuan. Kalau let's say driver sekarang dengan driver yang dulu. Okay, ada beza kalau you naik driver sekarang yang baru, budak-budak baru, driver baru dengan driver yang dah memang season. Yang driver season dia akan bawa laju, tapi dia akan bawa dengan keadaan yang selamat. Nampak? Beza dengan orang driver yang baru, dia akan bawa secara berhati-hati sebab baru pegang steering kan. Takut if anything kena pula driver-driver yang lain cakap, kalau kau bawa laju kau kena saman, bayar sendiri. Kalau kau accident kena bayar sendiri. Dan memang betul benda tu lah. Jadi benda tu lah yang menyebabkan dia rasa takut nak bawa kereta. Tapi orang yang lama dia tahu, kalau as long as you bawa secara selamat, you bawa mengikut kepada peraturan, it should be fine. Dia dah tahu dah kat mana lubuk polis, dia dah tahu dah kat mana yang dia boleh speed sikit, kat mana dia boleh kena slow. So nampak tak, with age comes wisdom. Sebab tu dia rasa yakin untuk bawa kereta tu, tak ada masalah sebenarnya. Sebab lebih banyak you amalkan dan you experience, by right, you akan rasa lebih content with what you have. Jadi keyword dia kat sini adalah amalan, tuan-tuan puan, kena buat. Kalau you rasa you are not a good engineer yet, don't roll over and cry in your sleep. Tapi sebenarnya you need to challenge yourself and do the things yang you rasa you susah nak buat ataupun tak ada kemahiran tersebut. Tak ada kemahiran, belajar. Tak ada tempat nak belajar, tanya dengan orang. Apa reason yang you nak bagi kat I kalau you tak boleh nak jadi engineer yang terbaik? Itu je. Alasan. Excuses. Like I said just now. Okay? Apa saja, do whatever it takes. You dah ada matlamat, you nak jadi engineer yang terbaik, you nak jadi individu yang boleh membantu kepada infrastruktur negara, bla bla bla. Itulah JPA tu kan. Okay, tak apa, go ahead. There's always a way. Find the right way, find the right resources. Tak ada siapa-siapa yang menghalang you pun sebenarnya. Yang menghalang you adalah diri you sendiri dan juga pemikiran negatif you sendiri saja yang menghalang. Tak ada masalah pun kalau sebenarnya you nak cari benda-benda tu. Okay? And then sentiasa berfikir secara positif dan beritahu yang you boleh atasi. Itu je, simple. You can do this. You can actually do this. Apabila you fikir you boleh buat, you akan boleh buat. Tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, and then kita tengok kepada cara-cara untuk menjadi yakin. Itu dari segi perbuatan. Okay, perwatakan. Okay, how about gerak tubuh badan? Sebab sometimes saya pun apabila being a psychologist, saya sendiri tak boleh nak elakkan orang kata habit lah. Habit saya adalah memerhati. Saya sendiri suka perhati orang. Kalau ada orang ramai, saya suka perhati orang. Saya suka perhati bukan sebab saya nak judge orang. Saya suka perhati sebab saya study person. I study individuals. Sebenarnya. Bukan sebab saya study, saya rasa macam ni teruk ni orang ni. Tak, saya tak boleh baca orang macam tu. Saya bukan psychic, saya psychologist. Tapi apabila kita tengok, kita boleh lihat perbezaan perwatakan individu, gerak tubuh badan, ataupun orang kata body language lah, ataupun bahasa badan. Individu berbeza. Okay, we have different characteristics. Sebab tu kalau tuan-tuan puan nak tahu, kalau in any criminal investigation, okay, partly psychology plays an important part. Macam contohnya kita nak buat criminal profiling. Criminal profiling ni bukan sekadar apa dia ada kat muka dia, mata dia warna apa, rambut dia sikat belah mana, tak ada. Sebenarnya dia adalah lebih kepada how the personality of that individual. Dia makan pukul berapa, apa menu dia makan, kat mana dia makan. This is all profiling yang boleh membantu pada investigation. Same goes dengan tubuh badan. Kalau pada jauh, you ingat orang investigator tu nak duduk sebelah dia ke masa dia mengintip? Tak. They will observe from afar. So apabila dia observe from afar, you rasa dia boleh tengok ke mata dia warna apa? Tak.
Sebenarnya dia tengok pada gerak tubuh badan you, cara you berjalan macam mana, berdiri macam mana. There is a distinct, orang kata satu benda yang berbeza antara setiap individu berkenaan dengan gaya tubuh badan dia. Daripada jauh dah, you dah beritahu dah sebenarnya itu bos you. Sama ada you nak mengelak dia ke ataupun tak mengelak dia je masa you berjalan. Okay? Daripada belakang pun you tahu itu adalah adik you. Daripada orang kata geling kepala pun you dah tahu dah sebenarnya itu adalah bapa you. So these are all distinct orang kata gaya bahasa badan. So apabila you nak berasa yakin, gaya bahasa badan yang you perlu portray itu adalah satu benda-benda yang orang kata intangible lah. Okay, which is kalau macam contoh you nak berdiri, kita boleh tahu orang tu ada keyakinan diri ataupun tak dengan cara dia berdiri sebenarnya. You tengoklah kalau politician dia berdiri macam mana. Okay, politician, because we know they want to convince people. They want to appear strong. Dia ada strong character. Kalau tak boleh jadi politician tak, kalau setakat macam main-main ke apa, orang pun tak nak ambil serius. So you tengok politician, dia berdiri macam mana, tangan dia macam mana, mulut dia macam mana, bila dia nak jawab tu macam mana, nada suara dia. This is all body language. So when you want to feel confident as it is, please learn about body language. Okay, no problem. If you want to have a good image dan sebagainya, you can hire an image consultant or you can just read a simple book. No problem. Ada banyak self-help book tentang how to take care of your image dan sebagainya. Okay, berbeza tau. You masuk kerja 41, gaya tubuh badan you, apabila when you learn something ataupun you progress through your career, apabila let's say besok you dapat rezeki jadi turus 3 ataupun jusa A ke, berbeza gaya tubuh badan you nanti sebab you learn through exposure. So macam contohnya itu adalah badan. Beza kalau you berdiri macam ni dengan berdiri dekat tangan dekat tepi. Okay, you duduk macam ni ataupun you duduk macam ni. Ada banyak. There can be a lot of interpretation towards that. So at the same time, that is orang kata body language. How about face expression? Okay, apabila untuk menjadi seorang individu yang ada winning mindset, okay, winning mindset itu macam saya katakan tadi, you ada benefit pada diri you dan juga orang lain. Okay, apabila you senyum, these are the simple mathematics lah saya cerita. When you senyum, sebenarnya tindakan senyuman tu adalah satu sedekah. Kita sentiasa dengarkan senyuman itu satu sedekah. Tapi sedekah tu sebenarnya sedekah kepada siapa? Okay, setengah orang kata sedekah ke orang lah cik, sebab bila dia senyum kita rasa happy, bla bla bla. Betul. Tapi yang paling pentingnya, sedekah yang pertama tu adalah sedekah kepada diri sendiri. Sebenarnya. Kenapa kepada diri sendiri? Sebab bila you senyum, badan you melepaskan hormon endorfin. Okay, endorfin adalah hormon gembira. Apabila ada hormon endorfin dilepaskan dalam badan you, you akan rasa lebih tenang, you akan rasa positif, you akan rasa sebenarnya benda ni boleh membantu you. Okay, sebab hormon endorfin boleh membantu pada pemikiran yang rasional. Sebab tu kalau let's say, kalau you tengok kalau orang yang tenang kalau dia tengah dalam argument ke apa ke, dia cuba sedaya upaya dia untuk dia senyum semasa argument tu. Bukan sebab dia gila. Sebab bila dia senyum, dia akan rasa lebih tenang dan juga lebih orang kata rasional untuk dia counter ataupun dia menguruskan konflik tersebut dengan baik sebenarnya. Aku kata, kau nak aku tengah marah, kau boleh senyum pula, gila ke apa? Bukan, mungkin di dalam proses untuk nak menenangkan diri. Takkan you nak lawan, jarang lah senang cerita, bukan jarang lah, kerap lah juga orang kalau bergaduh, dia akan balas dengan gaduh balik kan, sebab dua-dua tidak rasional. So ambil masa, senyum, tarik nafas, okay, hadapilah benda tu atau situasi tu dengan baik. Itu saja dah menunjukkan sebenarnya you are a better person. You dah yakin yang sebenarnya whatever happens, you boleh tangani dia. Okay, so apabila you ada doubt ataupun keraguan dalam kehidupan you, okay, make sure you hadapi benda tu dengan cara you hentikan pemikiran negatif. Jangan biarkan pemikiran negatif masuk dan membuat keputusan bagi diri you yang tidak rasional tu. Okay, sentiasa rasa yakin dan you rasa you boleh mampu buat benda ni. These are all winning mindset tau tuan-tuan puan. Tak salah sebenarnya. Saya tahu banyak daripada tuan-tuan puan yang sekarang adalah Cik Afiq bolehlah cerita you counselor bla bla. No, it's not a matter of you being counselor or not. You just be a human being je sebenarnya. Sebab apa tahu, pemikiran kita like it or not, pemikiran adalah satu pemilihan ataupun satu pilihan. Okay,
You yang pilih sebenarnya untuk you fikir negatif ke positif sebenarnya. Sebab tu Islam kita ada satu terma kita panggil husnuzon, betul tak? Okay, di mana kita ada terma tu kita pakai untuk kita bersangka baik. Okay, it's a good orang kata defense mechanism. Dalam psikologi kita panggil defense mechanism lah. Apa ni orang kata mekanisme pertahanan diri untuk kita nak kekal positif. Sebenarnya. Dalam contoh, kita husnuzon je lah sebenarnya dia tu sakit perut kot sebab tu dia bawa macam orang gila kan. Lebih kurang macam tu. So, tapi kalau orang negatif, gila lah dia ni bawa kita. Memang betul. Memang benda tu membahayakan orang dan sebagainya. Tapi what can you do about that? Orang yang tidak rasional, dia akan join sekali. Dia akan kejar horn, marah kat tangan, bawa keluar penumbuk, bawa keluar jari tengah dan sebagainya lah kan. It escalate to another thing, which is benda yang tak diperlukan pun sebenarnya. Tapi kalau kita boleh tenang, kita abaikan je, tak apa, it's okay. Aku ada anak aku dalam kereta, isteri aku just nak enjoy je bawa kereta petang ni, let them be. Tapi aku doakan yang sebenarnya benda ni tak membawa kemudaratan kepada orang lain. Nampak? Kalau orang lain pun tenang, orang akan bagi laluan je sebenarnya. Biarlah dia nak langgar tiang ke, dia nak masuk longkang ke, lepas tu seorang-seorang dia. Memang ada possibility untuk dia harm orang lain, tapi that is way out of your control sebenarnya. But you responding towards that situation secara negatif does not help the situation at all. Membahayakan orang lain lagi ada. So be the rational one. Stop thinking negatively, start to think positively. Mudah je respon kita. Okay, seterusnya untuk mendapat winning mindset, okay, tips yang sebenarnya adalah kelilingi diri dengan orang yang positif. Always do this. Referring back kepada politik pejabat lah. Saya tahu office politik ni memang ada. You pergilah pejabat mana pun, tak ada pun pejabat yang positif. Okay, ada risiko yang ada politik pejabat. Tapi ada juga pejabat yang tak ada politik pejabat. Kebanyakannya pejabat tu adalah pejabat yang sibuk lah. Pejabat yang banyak masa ni, dia adalah benda-benda macam ni. So, sentiasa kelilingi diri tuan-tuan perempuan dengan orang yang positif. Macam mana nak tahu dia tu positif ke tak? Okay, you just buat basic evaluation saja. Bukan judgement beza judgement dengan evaluation. Evaluation is where you really know that person. Okay, apabila kita judge orang, terma judgement, kita pakai apabila kita nak tahu sebenarnya orang tu boleh tally tak dengan kita punya kemahuan. Itu adalah judgement. Okay, evaluation is apa yang orang ni boleh benefit kepada aku dan juga persekitaran aku ataupun apa yang aku boleh bantu dia. It's a two-way. Okay, instead of judgement is one way. Judgement is one way. Always want people yang boleh terima you, yang you boleh orang kata ikut you, yang tak ada banyak kerenah dengan you. Itu adalah one way. Itu akan jadi judgement. Tapi kalau evaluation lain, okay, you dah kenal dia, you kenal pasti yang sebenarnya dia pun ada something yang dia nak daripada you, which is you boleh bagi dan you selesa dan sebagainya. That one is evaluation. Okay. So, benarkan individu-individu tu untuk orang kata engage dengan you. Ataupun saya cerita sokong you lah. Apabila you ada sokongan yang baik dari segi individu keliling you, okay, saya boleh 100% lah. Orang kata 100% memberitahu pada tuan-tuan perempuan yang you akan sentiasa berada dalam keadaan yang tenang. Betul? Sebab you ada support system yang baik. Apabila you ada support system yang baik, you tak ada pun masalah untuk yang you rasa vulnerable, you rasa takut. Sorry hari ni a bit dry sikit. So saya punya tekak macam gatal. Hari ni pula ada nak gatal. Hari lain dia tak nak gatal kan. Okay, so apabila orang yang individu yang mempunyai kelompok ataupun kumpulan rakan-rakan yang sihat, okay, sihat ni maksudnya bukan sihat tubuh badan saja. Sihat ni maksudnya dari segi pemikiran, okay, ada support system yang baik. Sebab tu tuan-tuan perempuan, dalam tempat kerja kita, it's not our place untuk kita nak berpolitik tau sebenarnya. Politik ni maksudnya bukannya you nak kena berkumpulan, berkelompok. Kelompok ni tak boleh terima you pergi masuk kelompok ni pula pergi tikam dia, pergi cakap belakang. No, banyak kerja, it's too much. Okay, you don't have to do this. Sebenarnya dalam tempat kerja kita straightforward je. You masuk punchline pukul 8, you balik pukul 5 je. Lepas pukul 5 kawan you tak hidup dah sebenarnya. Lepas pukul 5 tu you ada set of your own problem, your personal issue, you punya interest dan sebagainya. You fokus pada tu je. Kawan you semua dah mati dah sebenarnya. Dia hidup balik besok pukul 8. You buat macam tu, insyaAllah okay. Tapi tak salah kalau you nak engage dengan dia lepas kerja pun. Okay, but make it strictly
not about other people. Okay, these are to avoid things, and ini yang saya maksudkan dengan sihat tadi. Apabila you ada kawan, you tahu apa yang boleh offer kepada dia, apa yang dia boleh offer kepada you. Okay, it's a mutual benefit lah. Okay, bukannya toxic relationship yang mana kawan nak cakap you tak nak dengar, tapi bila you ada masalah you nak kawan you dengar. Yang tu memang masalah sikit lah. Okay, so try to avoid being that. Kelilingilah diri dengan orang yang positif, insyaAllah you ada winning mindset tu. So mindset you sebenarnya you akan orang kata bukan kepada centered, self-centered, tapi lebih kepada people oriented. At the same time you boleh improve diri you sendiri. Okay, apabila let's say apabila you ada pengelakan kepada persekitaran ataupun personality toxic tadi, it's not worth it lah sebenarnya. Okay, you dah dapat tahu dah sebenarnya individu-individu ni sebenarnya tak boleh membantu you. So kenapa you nak perlu dekati dengan mereka? It's just ample enough, cukuplah sekadar untuk you abaikan saja. You tak perlu cakap buruk pun pasal dia orang. When you talk back ataupun you talk bad to person like this, disebabkan oleh mungkin nilai ataupun value personality dia, motivation dia berbeza dengan you, this is where office politics came in. It's not going to help anyone sebenarnya. So these are the things yang kita kena ubah sebenarnya, mindset yang kita kena ubah dah sekarang ni. 2022 dah tuan-tuan puan. Politik pejabat ni tahun 1950-an ni sebenarnya. Sejak kerajaan Malaysia ni wujud, sejak Malaysia ni ditubuhkan lagi. Wujud je satu pejabat kerajaan, dia dah ada dah politik pejabat kat situ. So dia dah wujud dah lama dah tuan. So kita dah tahun 2022 dah. Sepatutnya benda dia tak ada dah. Kita dah boleh fokus pada benda yang penting, iaitu pembangunan diri lah. Pembangunan diri, how we can advance, how I can feel happy by being the best version of me. Sebenarnya itu yang lebih penting. Instead of aku kena ada 10 orang kawan, 10 tu memang nak kena okay dengan aku. In order untuk aku rasa okay, aku perlukan kawan-kawan aku punya affection dan juga affirmation. Tak. That is so way 1950s. Sekarang ni tak ada orang lain yang boleh buat you happy selain daripada diri you sendiri. Okay, you tak boleh nak bergantungkan kebahagiaan diri you pada orang lain dah sekarang ni. Okay, having a good circle of friend does not mean that tuan-tuan perempuan kena dapatkan kawan-kawan yang boleh orang kata bahagiakan diri you. Tak. Having a friend just to make sure that you are just not going insane by your own. Itu sahaja. Zaman sekarang ni kita boleh cakap macam tu sahaja. Having a circle of friend, okay, bukannya untuk affection dan affirmation, tapi lebih kepada how you survive and how you hone ataupun kemahiran you berada dalam social, keadaan social. Itu sahaja. There is no benefit at all. Selain daripada itu, kalau you ada motivation yang lain, it can lead to that toxic environment lah. Okay, sentiasa ingat, tak semua orang akan suka you. Apabila tak semua orang suka you, you kena live with the fact that mesti you ada kekurangan. Ini yang saya katakan tadi, penerimaan dan juga keterbukaan. Okay, apabila you rasa tak semua orang suka kat you, itu adalah hak, pilihan di tangan mereka. You tak boleh nak ubah benda tu. You angkat KLCC letak depan rumah dia pun dia tak suka you, tak boleh buat apa. Okay, cuma dalam kes macam ni, okay, instead you fokus kepada apa yang macam contohlah, kenapa dia tak suka aku macam pelik lah, aku ni baik je dengan semua orang tapi kenapa dia tak suka kat aku. You tak payah fikir pun pasal benda tu. Sebenarnya it's not important, it's not worth it. Dia tak suka, I respect your opinion, I respect your motivation, I am out of your hair. Saya takkan ganggu you and I hope you will not do the same to me. We can live in coexist peacefully. Okay, at the same time I just need to focus my energy pada orang yang penting sahaja. You just abaikan je lah sebenarnya. Tak perlu pun fikir pasal kenapa dia tak suka kat you, kenapa bla 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 bla, tak payah. You just focus on what matters. You close that episode, you tutup terus, tak payah fikir, jangan bawa balik ke rumah, jangan bawa keluar status WhatsApp, jangan bawa keluar status FB yang mengatakan bahawa apa yang salah Tuhan kerana lah apa benda lah. Bawa keluar lah dalil-dalil tu, jangan. Tak payah pun, buang masa. You fokus pada orang ataupun benda yang penting dalam kehidupan you je. Forward. Move forward. Always move forward. Jangan duduk dalam tampuk yang sama. Dia tak suka terpulang, tu isu dia. Okay? Yang penting you move forward. You dah buat self-reflection. Aku tak buat apa-apa pun kat dia. Aku rasa tindakan aku betul. Kalau dia nak terasa, terpulanglah. Aku ada je boleh bagi explanation kalau dia nak. Tapi dia kena datang jumpa aku. Tak apa. Kalau dia tak datang jumpa, dia boleh cakap je apa-apa. Aku boleh move forward. Move forward. Tak ada masalah.
Okay, tak ada pun dalam sejarah when you move forward things are getting much more worse. Dalam pemikiran you mungkin, tapi hakikatnya dia pun tak nak habiskan tenaga dia untuk nak memburukkan keadaan. Kalau dia ada masa dan tenaga untuk memburukkan keadaan, biarkan kepada dia, abaikan dia. So you ada circle of friends ataupun circle of people yang you boleh trust, yang you boleh orang kata mendapatkan kebahagiaan you dan boleh menumpang orang kata you punya pandangan dan juga pendapat. That's it, enough. Kalau setakat dia seorang tak boleh nak terima, tak apa. Okay, it's not worth it. Alright? So you move forward. Seterusnya, okay, jangan berhenti untuk meningkatkan diri. Okay, galakkan diri untuk terus belajar. Ambil tahu. Okay, ini juga adalah part of being a mindset lah. Okay, winning mindset. Always move forward. Okay, apabila tuan-tuan puan berhenti untuk belajar, jangan jadikan alasan faktor umur. Ini saya tak boleh terima. Okay, sebab saya pernah jumpa orang yang dah berumur lah saya cerita. Kita pun pernah dapat berita macam-macam berita yang sampai sekarang ni pun saya rasa dah tak jadi satu benda, tak jadi satu benda yang menggemparkan dah sangat dah pun. Contohnya seorang datuk umur 70 tahun dapat PhD. Saya tak rasa terkejut pun sebenarnya. Because for me that's a good news. Okay, tapi not extraordinary news. Sebab benda tu adalah sepatutnya kita buat. Nampak tak? I am proud of that person. Okay, dia see through dengan apa yang dia nak. Dia nak ada PhD. Tak kisahlah umur aku berapa pun, janji aku ada PhD. Dia dah dapat benda tu. I am so very proud of that person. Tapi ini juga yang saya harapkan kepada semua orang. It's not something yang orang kata baru sebenarnya. This is something that we should do. Never stop learning. Apabila kita dah rasa kita expert dalam contohlah engineering, there must be some part of bidang lain yang kita tak expert. Maybe how about life? How about communication? Are we good with our kids? Are we good with our, I don't know, our spouse? What can we do to improve things? Blah 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 blah, nampak. So benda tu sebenarnya ada banyak cabang. Ada setengah orang mungkin dia nampak masa dia muda dia tak ada masa untuk nak belajar tentang agama. So sebab tu bila dia dah beransur ke arah bersara, dia akan fokus lebih kepada agama. Life is more than that. Okay, agama tak salah. Go ahead. Pergilah. Tadarus ke apa ke, no problem. At the same time jangan lupa tentang diri you juga. Okay, how to manage your stress. Ingat walaupun you dah bersara pun you akan ada stress juga nanti. One of my many services is towards pesara-pesara kerajaan. Even pesara-pesara KKR dan JKR pun still lagi in contact with me tentang macam nak uruskan stres dia dekat rumah, how to orang kata apa, uruskan rasa ditinggalkan. Yelah, dulu you call someone dekat pejabat, orang angkat, orang respect you because you are somebody. Tak kisahlah you staff berpangkat tinggi ke berpangkat rendah ke, tu pulang. Tapi when you are a pesara, you dah being treated as outsider. Bila call ni, this person used to treat you good. Tapi apabila you dah bersara, you are being treated macam you orang luar. So you kena pass around. So dia akan rasa something. So how to ni dan sebagainya. Dia akan nilai English lah dengan kami. So sebenarnya ada je tekanan-tekanan tu. So by equipping yourself, furthering yourself forward, this is all winning mindset. You kena buatlah sebenarnya. Okay, mulakan dengan benda yang you rasa penting dalam kehidupan you. Okay, didik diri. Okay, sentiasa educate yourself tentang apa yang sedang berlaku sekarang ni dalam kehidupan you. It's not about kemahiran sahaja. You should know about apa yang berlaku dalam keadaan dunia sekarang. COVID-19, that was 2 years ago. Okay, what else? Kita ada banjir, that was like 1 or 2 months ago. Okay, so benda-benda macam ni you kena tahu supaya satu, you are being here. You dapat the power of knowing and let's say the power of socializing. Kalau let's say orang tanya, you tak left behind. Okay, ada beza tuan-tuan puan. Let's say kalau let's say you in one group and that group discuss specific topic which is dalam tu you tak boleh nak connect pun dengan orang sebab you tak ada pun maklumat tu. And then you just fishing. You pancing je. You pancing the information instead of you feeding the information. Nampak ada beza Pancing lain, feeding is lain. Feeding is where people listen to you. So when people listen to you, they ada sense of keyakinan diri.
You rasa seronok orang dengar, orang bagi feedback. This is all part of you punya orang kata confidence building. Okay, membina keyakinan diri you. Okay, berbeza dengan pancing. You pancing ni sebenarnya you nak pancing betul ke tak? Betul ke tak aku cakap ni? Betul ke tak? Oh, salah. Oh, betul ke tak? So, you memang akan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan. Sebenarnya tujuan you nak socializing tu to make sure that you feel confident. So, sebab tu kata didik diri untuk mengetahui tentang apa yang berlaku sekeliling you. Sebenarnya, not to see semua benda. Tapi at least you take in the know lah. Zaman sekarang mudah je, FB dah ada. You scroll news feed tu dah cukup dah sebenarnya. Kepada mana yang kata geng-geng baby boomers yang tak masuk FB ke dan sebagainya, it's not about you nak jadi macam orang-orang budak-budak muda zaman sekarang. Mungkin juga you boleh ada FB just in the interest of scrolling je. You should know apa yang anak-anak you ataupun cucu-cucu you sedang buat sekarang ni, what is trending. Kalau you tengok pun mungkin you terbeliak biji mata kan, mungkin you can do something about it, bla bla bla. Jadi terpulang lah. Pilihan di tangan masing-masing. Tapi I encourage you to further move forward in your life. Okay? Seterusnya, minta tolong jika perlukan. Okay? Don't ever feel burden kalau you rasa you perlukan pertolongan. Dalam kehidupan tuan-tuan puan, memang kita akan perlukan pertolongan. Okay? No man is an island. Okay? Part of having a winning mindset adalah mengetahui bila tuan-tuan puan perlukan pertolongan. It can be anything. It can be about your issue. It can be about bantuan fizikal. It can be about anything. You nak pindah rumah pun sebenarnya, you boleh minta tolong. Tak semestinya you boleh buat benda tu seorang. Let's say you dengar, tak apalah, kita buat 2 orang je. It's okay. You boleh buat, tapi boleh tengoklah malam sekejap you punya belakang patah ke macam mana kan. It's just as easy as seeking help. Paling tidak pun minta tolong jiran ke apa ke. So, lepas daripada tu, you buatlah makan-makan sikit, tak apa. To show appreciation. At the same time, dapat peluang untuk you nak berinteraksi bersama dengan jiran-jiran sekeliling. Jiran sekeliling ke, paling tidak pun adik-beradik ke, you know, that kind of thing. So, always seek for help. Apabila kita minta bantuan, it does not mean that we are weak. It's actually meaning that kita ni sebenarnya kuat. Okay. Terma yang saya sentiasa pakai untuk individu yang sentiasa meminta pertolongan adalah mereka adalah individu yang kuat. Sebab kalau individu mereka ni adalah yang lemah, mereka takkan dapat minta pertolongan sebab mereka tak nampak pun pertolongan tu sebagai satu jalan keluar. Okey, jalan keluar yang sepatutnya ada dalam kehidupan adalah meminta pertolongan. Okey, be it from orang kata siapa-siapa, adik-beradik ke, your support system terpulanglah, rakan sekerja, keluarga, profesional ke, janji minta bantuan. Okey, you don't have to suffer in silence. Okey, suffer in silence. This is so 1960s. Ini adalah tahun 1960 punya attitude. Yang mana don't ask, don't tell. Orang tak tanya, you tak bagi tahu. This is so 1960s. We are now, kita sekarang ni dah tahun 2022 tau. Dah 22 tahun dah masuk alaf baru. Okay, bukannya tahun 2000. Dah 22 tahun dah masuk alaf baru. Tahun 2000 tu dah 22 tahun dah yang lepas. Okay, so we need to change our mindset. Okay, if you need help, it does not mean that you are weak. It means that you realize that you need help and you have the guts to ask for that. Okay, and people nowadays, they are far more open daripada 1960. Mereka lebih terbuka sebenarnya tuan-tuan puan. Kalau you cerita macam ni lah, kita tengok banjir kan, kita tengok banjir lah, orang tak minta tolong pun orang datang tolong. Sebenarnya, this is the spirit yang saya nak puji. Saya rasa tuan-tuan puan pun yang mana yang terlibat pun rasa terharu dengan spirit yang kita ada di Malaysia. Kita set aside all those political views, kita set aside all those religious difference, semua benda lah, bangsa dan sebagainya, kita united under one name, which is helping other people. Sebab tu saya kata zaman sekarang, you tak perlu rasa malu pun sebenarnya untuk nak minta tolong. Okay, you need to change your mindset. If you really need help, go seek for help. Okay, because the help will not go and see you. Sebenarnya, okay, memang you rasa susah nak pergi at the first place, tapi bila you dah rasa benda tu dah boleh membantu you pun akan rasa sebenarnya this is an advancement dari segi pemikiran you. Okay, I dah pernah minta tolong sekali, orang tu dah boleh bantu, I rasa lega, I rasa proud, I rasa bersyukur. Maybe next time I will not have the same difficulties anymore. Okay, so please ask for help. Alright, there's nothing wrong with that. Okay, seterusnya, belajar dari kesilapan. Okay,
mistake happen. Okay, no matter how successful tuan-tuan perempuan, tak kira lah betapa sihatnya you, tak kisahlah apa yang track record you, kita akan sentiasa melakukan kesilapan. Okay, apabila melakukan kesilapan, of course kita akan rasa kita dah buat sesuatu yang gagal. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat tuan-tuan perempuan yang kegagalan tersebut, okay, kegagalan tersebut sebenarnya adalah satu cara untuk kita bangkit. Okay, bukan untuk cara untuk kita menyalahkan diri kita sendiri ataupun menyalahkan orang lain. Okay, sebab bila kita saya katakan tentang kesilapan, okay, kesilapan ni boleh berpunca daripada diri kita sendiri, okay, mungkin lack of preparation dan sebagainya lah, ada macam-macam lagi lah, okay. Tapi ada juga instances yang mana kesilapan ni adalah daripada berpunca daripada orang yang lain. Okay, macam saya katakan adalah expectation orang, mungkin kita tak tahu. Okay, so apabila kita ada buat kesilapan dan sebagainya, cara kita respon, tindak balas kita kepada kesilapan tersebut juga memainkan peranan sebenarnya. Okay, senang cerita sikap you lah. Okay, sikap you tentang kesilapan ni. Alright. Jadi you kena tahu sebenarnya sikap you tentang you punya kesilapan ni sebenarnya membentuk kepada apa yang you akan buat dalam kehidupan you sebenarnya. Let me share one case yang saya rasa saya boleh share lah dengan tuan-tuan perempuan. One of my patient, which is dia ni pelajar tajaan JPA ke luar negara, which is very good high achieving student. Okay, very good high achieving student. Dia ni memang kalau senang kita trofi kat rumah dia tu, trofi, pingat, benda tentang belajar ni number one. Sijil kalau tampal tu boleh jadi wallpaper dah satu rumah dia. Okay, cuma isu dia adalah apabila JPA hantar ke luar negara, dia boleh belajar, tapi ada satu subjek tu dia fail. Okay, satu subjek tu dia fail. Fail pun tak teruk pun, dia memang C, D ke C macam tu lah, atas pagar. Tapi bila dia dah fail macam tu, dia treat dia punya fail dia tu sebagai satu kegagalan yang sukar untuk diterima. Penerimaan tadi, ingat my first point tadi, penerimaan. Okay, penerimaan. Dia tak boleh nak terima kegagalan dia tu sampai ke satu tahap dia terpaksa being referred kepada psychiatrist dekat negara tersebut, and then sampai satu tahap JPA kena panggil dia balik datang ke sini. Bila panggil datang ke sini, JPA refer pada saya lah untuk kita ambil kes tu, sebab masa tu rakan saya di JPA semua dah full dengan sesi, so tak ada siapa boleh ambil dia, so dia offer kat saya ambil lah sesi tu. Bila kita ambil sesi tu, memang kita saya senang cerita macam ni lah, budak tu dah memang too deep in failure, dia dah tak boleh nak bangun, dia tak boleh nak bangkit. So this are all about your pemikiran. Sebab daripada dulu dia sentiasa macam ni, ini yang saya katakan narcissistic tadi. Okay, it's not his fault. Bukan salah dia pun yang dia menjadi narcissistic ataupun dia menjadi seorang yang high achiever. Sebab itu adalah expectation parent dia. Parent lah. Of course lah parent nak anak-anak kita berjaya dan sebagainya, betul tak? Tapi kita lupa tentang satu benda, which is keyakinan diri anak kita. Kita nak sesuatu yang baik berlaku disebabkan mungkin kita nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi pernah tak kita tanya kepada diri kita sendiri apa yang anak kita nak? Okay, mungkin kita pernah bertanya, which is very good. That is good parenting. Tapi for those yang lupa nak tanya ataupun tak berkesempatan nak tanya lagi, better you tanya anak you. Sebenarnya dia minat apa, dia suka buat apa, you reinforce that one. Tapi individu ni, passion saya ni memang tak ada kesempatan untuk nak buat benda tu. So dia anggap yang sebenarnya kegagalan itu dia dah menggagalkan semua orang dalam kehidupan dia. Termasuk mak bapak dia, cikgu dia, lecturer dia, girlfriend dia, semualah. So dia nampak nak bunuh diri je sekarang ni. Just over one subject yang gagal. Not worth it. Nampak Okay, so please, your attitude towards failure. Okay, I don't blame this person. Tapi sekarang ni, my passion memang saya tak approve lah untuk nak sambung belajar ke luar negara. So JPA tarik scholar dia daripada pergi luar negara. Sekarang dia dah sedang belajar dekat local university lah. So memang daripada scholar dekat luar negara, sekarang ni tengah belajar kat local university. Scholar still scholar, tetap. Tapi belajar dalam negara lah. Sebab saya tak boleh nak luluskan dia keluar negara lah. Sebab kalau dia keluar negara, dia akan face the same trauma. It's not going to look good lah sebenarnya. So dekat sini pun dia tukar subjek dan sebagainya. So he is happier here. So why not we focus here? Sebab dekat sini dia buat apa yang dia nak. Dekat luar negara dia buat apa yang orang lain nak. Which is quite different. So dalam keadaan sekarang ni,
Please do not be afraid to make mistake. Jangan takut untuk buat kesilapan. Sebab kesilapan tu akan ada sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, apabila you buat kesilapan, jangan lepas tangan. Inilah satu lagi mindset yang saya nak kena tekankan ni, tuan-puan. Sila bertanggungjawab ke atas kesilapan tersebut. Kalau if it is your mistake, please be a man or be the person yang bertanggungjawab. Be responsible for it. Tak salah pun sebenarnya tuan-tuan puan kalau nak bertanggungjawab. Contohnya yang paling simple, you just say sorry and then you came up with solution sebenarnya. Itu yang penting. When you came up with solution, people will see that you matured. You dah matang. So that is a winning mindset too. Being matured. Okay, maturity. Alright, akui di mana salah tu berlaku supaya you dapat betulkan dia. Janganlah pula lepas dah buat kesilapan, you akui, at the same time you bawa kawan you sekali. Tapi bos ni dia yang patut buat, bukan saya, bla bla bla. Nampak? Dia jadi toxic balik. Tak apa, let's say kalau memang betul ada peranan kawan you ke, ada peranan anak buah you ke, it's okay. Admit, sebab maybe you are one of the process. Admit that maybe ini kesilapan saya, tapi tak apa, saya akan betulkan dengan mereka. Lain tau bunyi dia. Dengan saya akan tak apa bos, nanti I admit this might be my overlook issue. I might overlook this issue, so tak apa, nanti saya akan discuss balik dengan tim saya. Berbeza dengan ayat yang dipakai, memang salah saya bos, tapi dia sepatutnya dia kena check dulu tu. Tak tahulah pula jadi macam ni. Lain. Okay, be a man, be responsible, move forward. Keyword ini move forward. Okay, move forward. Always move forward. When you're moving forward, you know you do something. Tuan-tuan akan laksanakan sesuatu. When you bagi alasan, you akan duduk dalam satu tampuk yang sama. Tak bergerak ke depan. You can give 1,000 reason and you still not moving forward. Okay. Seterusnya, to have a winning mindset, you need to elakkan menyimpan dendam dalam kehidupan anda. Okay, saya tahulah mungkin agak klise ayat yang saya nak pakai ni, tapi siapa yang kat sini sebelum tidur, you maafkan semua orang yang you dah berurusan hari ini. Kalau betul tuan-tuan puan dah buat macam tu, alhamdulillah. You, kalau tuan-tuan puan mati dalam tidur pun, you mati dalam keadaan yang tidak berdendam. Okay. Kalau let's say you tak pernah buat, cuba buat. Okay. Jangan berpegang pada kebencian. Okay, you benci seseorang ke apa ke, let it be end that way. Habiskan dekat situ saja. Okay, kalau besok you nak tegur dia macam biasa, you tegur lah. Kalau dia tak nak tegur, dia nak berpegang pada kebencian, biarkan. Itu isu dia. Bukan isu you. People will see it differently. You will feel differently. Kalau dia nak benci you, terpulang. Okay, tapi dalam masa yang sama, you kena tahu yang mana apabila you berpegang kepada kebencian, it's an endless cycle. Dia satu putaran yang tidak terputus. Sebab you benci I benci you benci semua orang, I benci semua orang benci I. Dia akan macam tu lah. Okay, abaikan. Kalau tak boleh, kalau tak boleh sangat nak abaikan, at least you nakkan closure, contohnya. Okay, ada konflik lah, contoh dengan kawan kat tempat kerja dan sebagainya kan. You terpaksa nak lepaskan kemarahan kan. Okay, ada beberapa cara. Okay, cara yang paling simple adalah untuk you katakan sesuatu berhadapan dengan individu tersebut. Okay, bila berhadapan dengan individu tersebut, you tak perlu pun berhadapan untuk buat spektakel. Spektakel ni maksudnya you berhadapan dengan orang tu sebab you nak orang lain tengok yang you are winning. There is nobody is winning here. Dalam keadaan konfrontasi, tak ada siapa yang menang, tak ada siapa yang kalah. Both are losers. Ini terus terang saya beritahu. Both are losing the war. So nobody is winning. Apabila you buat keadaan you macam tu. Tapi apabila let's say you nak berhadapan seseorang, you carilah masa, tempat dan juga orang kata persekitaran yang sesuai. Maybe ajak keluar lunch ke dengan dia contohnya sebelum you cakap sesuatu. Sebab I know people need closure, penutupan kepada isu yang dihadapi. Kalau tak, sebab tu you akan berdendam sebenarnya. Kalau you boleh dapatkan penutupan, buatlah. Kalau you tak boleh dapatkan penutupan, you boleh abaikan. Tak boleh rasa nak lepaskan, datang jumpa kaunselor, tak ada masalah. Lepaskan je kat kaunselor. Kita orang ni dah biasa lah jadi punching bag ni. Tak kisah pun sebenarnya tuan-tuan puan. Memang kerja kita orang. Tapi dalam kes ni, kalau you rasa you perlu berhadapan dengan orang, you boleh gunakan ayat-ayat diplomatik.
Okay, macam contohlah saya benar-benar sedih apabila you katakan saya ni gemuk seperti belon. Contohnya lah. Okay, jadi dekat sini instead of kita pakai ayat yang confrontation, kau apa hal cakap aku gemuk, macam kau sendiri pun kurus, kau pun macam tayar. Contohlah kan, itu ayat confrontation. Okay, you terlalu emosi dan tidak rasional. Tapi instead of that, you kawal emosi you being more rational. Okay, you cakap ayat yang seperti yang saya cakap tadi. Saya benar-benar rasa sedih. Saya sebenarnya sedih sebenarnya apabila you cakap I gemuk macam belon. Dia lain. Apabila saya cakap lain sebab you reflectkan emosi you. You rasa sedih. Okay, bukan you cabar dia. Kau apa hal? Kau nak gaduh dengan aku ke? Itu berbeza. Tapi apabila you bagi tahu you sedih, rasa kecewa, ayat tu ada impact yang besar kepada emosi seseorang. Dia mungkin rasa benci dengan you sekarang. Tapi bila duduk kat rumah dia makan nasi, tengok TV kan, benda tu akan lintas kat pemikiran dia. Bila dia baca kan subtitle, ni macam ayat aku dapat tadi je dengan kawan aku ni. Ish, kesian lah pula kat dia kan, tak patut aku buat tadi. These are all self-reflection. Kita panggil sebagai subconscious information yang dia store dalam minda dia. Bagi you mungkin habis dekat situ, tapi bagi dia akan tetap memikirkan benda ni. So it's a win situation for you and for him or her yang mengatakan benda tu pada you sebenarnya. So nampak tak? Avoiding confrontation can also be a winning mindset. Okay, you kena tinggal lah benda-benda yang lama-lama ni, benda-benda yang tak beneficial pada kita lah sebenarnya. Politik pejabat, non-productive, membagi alasan dan sebagainya. We can actually move forward. Okay, keluar dari zone selesa. My next tip lah. Okay, sentiasa keluar pada zone selesa untuk make sure that walaupun you rasa keluar pada zone selesa tadi tu agak sukar, tapi you need to go out. You need to try something new. Okay, when you try something new, take small steps. Okay, ambil langkah-langkah yang kecil. Apabila tuan-tuan puan ambil langkah yang kecil, you tahu benda tu boleh nak dicapai. Jangan pergi pada langkah yang besar. Aku nak jadi bos yang terbaik lah. Sebelum ni cawangan you tahu yang you memang perangai you memang ganas kan, kita agresif lah, bukan kata ganas lah, maksudnya you agresif dengan staff. Tiba-tiba besok jadi lembut lain macam, jadi staff pun rasa takut nak pergi kat you kan, sebab it's a big leap. So instead of that, maybe you boleh buat start small. Okay, you boleh start jadi tegas balik, tak ada masalah, tapi at the same time you will be more open kepada opinion, maybe. That's a small step sebenarnya. Okay, instead of dulu you marah orang secara openly, sekarang ni small step, you panggil dia datang, you still marah lagi, orang kat luar boleh dengar contohnya, tapi more privacy, so orang tu takkan rasa malu dan sebagainya. That person will appreciate you more. So one small step at a time. Okay, walaupun you rasa perubahan tu kecil, okay, tapi sebenarnya impact dia besar, tuan-tuan dan puan. Okay, this one point yang saya bagi tahu tadi lah, pembandingan. Okay, jangan bandingkan diri you dengan orang lain. Okay, pencapaian, kemampuan, potensi berbeza. Kita keluar perut mak pun perut mak yang berbeza. Kalau let's say kata, alah adik saya pun keluar perut mak saya yang sama. Betul, tapi masa kau keluar tu berbeza juga. Nampak? So tak semua benda sama dalam keadaan dunia kita sekarang ni. Dia berkata kalau kembar macam ni cik, kembar pun lain. Lain masa beberapa saat, beberapa minit. Jadi sebenarnya benda tu ada perbezaan dia. Okay, so nilailah, okay, nilaikan diri sendiri mengikut standard ataupun piawaian anda sendiri, bukan orang lain. Ini expectation lah. Okay, apabila you dah start untuk bandingkan diri you dengan orang lain, this is the start of your own downfall. It's good for you to compare with other people kalau sekiranya you boleh tingkatkan motivasi diri you. Tapi kalau you dah start compare, you sendiri rasa sebenarnya diri you ni lagi jauh dan you tak boleh nak cope, kat situ ada masalah. Okay, sebab you dah start untuk compare, untuk menjatuhkan diri you sendiri, which is not beneficial lah. In my case, saya rasa tuan-tuan puan kalau siapa yang buat macam ni, please seek help. Okay, it's not too late. Sebenarnya nampak macam simple kan, tapi benda ni ada impact dia yang jauh nak pergi lagi sebenarnya. Okay, and then please don't do this to the people yang you sayang. Contoh anak-anak, ahli keluarga yang lain, kawan-kawan ke, janganlah buat benda ni. Okay, jangan bandingkan sebab kita semua keluar dan juga berpotensi dalam keadaan yang berbeza. Sebab tu penilaian diri sendiri tu penting. Okay, you don't judge other people, but you judge yourself sebenarnya. Adakah you mampu untuk buat benda ni?
Okay, tanya bandingkan apa yang patut adalah bandingkan diri you sendiri. Macam saya katakan tadi lah, my point exactly. Okay, apabila you nak start bandingkan diri you daripada yang dulu dengan sekarang. Apa yang dah beza? Dan kalau sekiranya ada perbezaan, apa yang you dah buat untuk nak make sure perbezaan tu berlaku dengan secara yang positif? Okay, apa yang dah awak berkembang daripada semalam? Ataupun daripada minggu lepas, you datang kerja, apa yang you boleh buat perbezaan? Ataupun you nampak perbezaan over the weekend kepada diri you hari ini. Okay, and then always respect other people's achievement. Hormatilah pencapaian mereka. Kalau let's kita ada kawan kita yang lebih achiever daripada dia, mungkin kita boleh belajar sesuatu dengan dia. Okay, instead of kita judging dia, kita compare, why not kita belajar? Okay, kita pakai ayat ni. Okay, kalau let's say contoh rakan you baru saja dapat beasiswa berprestige, fikirkan, ataupun kalau tak beasiswa pun at least APC kan. Okay, rakan, at least my friend tu kerja keras kot. I boleh nampak dia, I balik pukul 6, dia balik pukul 9. Kalau setakat lepak je kita tahu. Ni masalahnya pukul 9 tu memang dia update kerja lagi, dia memang teruk lah dia buat kerja. So memang I'm happy lah. Memang dia layak lah dapat APC tu. Contoh. That is acceptance. You dah boleh menerima sebenarnya pencapaian orang lain tu, dah boleh nampak usaha dia untuk mencapai. So mungkin tu juga boleh membakar semangat you untuk menjadi benda yang sama. Bukan kata kerja pukul 9 tu tak sihat lah sebenarnya. Tapi maksud saya tu semangat dia. Cintakan tentang perlengkapan kerja, okay, tentang work ethics dan sebagainya. Mungkin juga disebabkan oleh kepercayaan yang diberikan kepada tinggi, sebab tu dia boleh perform macam tu. So what can you do to be like that person, ataupun at least be the more healthier choice of that person. Okay, so instead of you compare and then you jakilah dengan dia. Okay, and then fikirkan next one is gunakan semangat dan minat, motivation and your interest untuk mencari kepuasan dalam apa saja yang you buat. Okay, mungkin tahun 2020 dan 2021 kita mungkin bekerja dengan keadaan yang limited, BDR dan sebagainya. Even sekarang ni pun kita dalam keadaan berhati-hati. Kita tak tahu sama ada BDR tu kena ada balik ke, wallahu alam. Saya harap tak lah. Banyak sangat ada orang sakit jiwa pasal benda ni. Okay, so kalau let's say tuan-tuan puan boleh fikirkan tentang nilai diri. Okay, apa yang tuan-tuan puan ingin diingati sebagai apa? Okay, macam contohnya kalau you let's say you nak diingati sebagai seorang individu yang happy di tempat kerja. Okay, let's say you nak macam tu. So you ke arah tersebut. Okay, jadi at the same time, kalau let's say you tak tahu pun, saya pun datang kerja je cik, jadi saya tak tahu mana motivation saya, bla 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 kan. It's fine. Okay, let's say kalau you pergi kerja sekalipun, you tak tahu apa motivasi untuk you datang bekerja ke ataupun you buat sesuatu, you fikirkan pada faedah positif yang you dapat. You bersenam, you dapat badan yang sihat. Ataupun you boleh kuruskan badan. Okay, you masak sesuatu, you boleh memberi orang makan. Ataupun you pun boleh masak sesuatu yang you rasa you nak makan, you nak cuba sesuatu. Okay, kalau macam contoh you datang kerja. Okay, apa yang you dapat tentang you datang kerja? Kalau you tak boleh nak fikir dapat ilmu ke, dapat apa ke, paling tidak pun basic you dapat gaji. Bila dapat gaji, you boleh beli rumah. Sebagai penjawat awam, beli rumah is a privilege. Jangan nafikan benda tu. Orang lain nak beli rumah, kena kerja at least 10 tahun tau. Sebab nak dapatkan stable kerjaya dulu. Itu pun belum tentu lagi diorang tak kena buang kerja. 10 tahun ke atas baru boleh beli rumah. Kita orang kerajaan, hari ni sign, dapat pencen, besok dah boleh apply LPPSA. Nak katakan kita tu mudah sebenarnya. Tapi benda-benda tu yang kita sentiasa lupa ataupun tak tengok sebenarnya. Okay, so faedah-faedah tersebut. Alright. Jangan, macam saya katakan tadi tentang perubahan, jangan rasa perlu buat perubahan yang besar sangat dalam kehidupan. Okay, sentiasa masukkan minat you dalam kehidupan seharian. Kalau let's say you rasa you nak ubah rutin kehidupan you pada tahun 2022 ni untuk menjadi seorang yang berbeza, contohnya you nak jadi lebih open, cuba sesuatu yang baru. Tak ada masalah. Tak semestinya kalau let's say you suka buat lakonan ke, you suka menari ke, menyanyi ke, tak semestinya you kena sign dengan rekod producer dan sebagainya, tak. Walaupun let's say you ada kawan-kawan yang ke arah tersebut, tapi paling tidak pun you pergilah karaoke dulu. You pergi test macam contoh yang saya bagi ni, kalau let's say you suka berlakon, tak semestinya you kena berhenti kerja you sebagai engineer tu untuk you pindah ke Hollywood nak berlakon. Paling tidak pun go lah over the weekend.
Pergilah dekat school of theatre ke apa ke dan sebagainya, cuba dulu, tengok apa pendapat orang. So sometimes that thing can also lead to another. Okay, and then the next one is nyatakan kesyukuran. Okay, setiap hari kena make sure tuan-tuan perempuan nyatakan kesyukuran tuan-tuan perempuan untuk make sure tuan-tuan perempuan sentiasa berada dalam keadaan yang baik apabila tuan-tuan perempuan habiskan hari tuan-tuan perempuan. Okey, ini yang benda kita rasa simple tapi susah nak buat sebab kita jarang nak buat. Okey, macam contohlah, macam mana cik nak syukur? Saya syukur je sebab saya tiap-tiap kali solat 5 waktu, saya bersyukur kepada Tuhan. Betul. Memang betul you bersyukur, you berdoa kepada Tuhan, you bersyukur dan sebagainya. Tapi how about yang kesyukuran you kepada diri you sendiri? Okey, itu kepada Tuhan memberikan you peluang, memberikan you ruang untuk you improve, untuk you nikmati semua nikmat yang diberikan. Tapi how about kepada usaha yang telah you laksanakan? Pernah tak you rasa appreciate kepada apa yang dah buat? Okey, kalau macam contoh, jika orang yang disayangi meninggal dunia, you berhak untuk rasa sedih. Siapa je yang tak rasa sedih kalau orang yang you sayangi meninggal dunia? Orang gila je lah kot, tak sedih. Tapi orang in deep denial. Okey, daripada you fokus kepada kematian diorang, okay, why not you fokus kepada syukurnya diorang pernah berada dalam kehidupan you, in order untuk you rasa menghargai mereka, menghargai apa orang kata masa-masa yang you ada dengan mereka. Itu boleh membantu pada penerimaan you sebenarnya. Okay, penerimaan you. Alright. Seterusnya, amalkan mindfulness. Okay, mindfulness ni adalah teknik yang simple. Okay, teknik yang simple yang mana you boleh buat, di mana you boleh fokuskan kepada sensation. Okay, contoh sekarang ni lah, saya bagi talk kan. Instead of you tengah buat kerja you dekat window yang sebelah ni, sebelah ni you dengar talk, sebelah ni you buat window kan. You tutup, you fokus je kepada benda ni, you focus to my voice. You tak perlu tengok muka I pun, you off camera you pun, I off camera I pun tak ada masalah. At least you boleh dengar. So you fokuskan kepada benda-benda yang penting. Okay, you tengah makan, you fokuskan sensation you kepada makan. Okay, you tak perlu pun makan sambil tengok TV, makan sambil tengok, no. This is all mindfulness sebenarnya. Okay, apabila you buat mindfulness ni, you train your body, tuan-tuan perempuan boleh latih tubuh badan tuan-tuan perempuan untuk elakkan daripada gangguan. Ini boleh tingkatkan fokus sebenarnya. Sebab tu kalau setengah orang bila kita tengok kan, dia buat kerja, dia fokus betul-betul kerja. Macam ni dia buat aku tak boleh macam ni, macam banyak sangat distraction, yang ni bising, yang tu tengah duduk ni, sebab kita tak fokus kepada apa kita buat. Biasa kita tengah buat kerja kan, apabila kita buat kerja, kita memikirkan yang kawan kita tu relax tak buat kerja, emosi kita tak stabil. Kenapa dia boleh relax? Aku ni yang kena buat kerja gila-gila ni, padahal dia jawatan sama dengan aku kot, project team sama dengan aku kot, kenapa aku kena buat benda, you know, that kind of thing. You tak boleh fokus sebab you keep on thinking about other things ataupun persekitaran you. Instead of that, look inward. Apa yang penting sekarang ni, ini kerja you. Nak tak nak memang kerja you. Kerja dia mungkin tak ada hari ni, mungkin hari lain you relax, dia pula buat kerja. Tapi yang penting sekarang ni adalah you fokus pada apa kerja you hari ini. This is all mindfulness sebenarnya, tuan-tuan puan. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, kena ada kursus tentang mindfulness. Sebab mindfulness ni memang panjang cerita dia. Okay. So, yang tadi tu tentang kesyukuran lah, sama lah. Okay. Ada soalan tak? Okay, Cik Osman, untuk anak-anak bagaimana terapkan fokus? Okay, untuk menjawab soalan Cik Osman, untuk anak-anak kita ni satu je, tuan-tuan puan. Untuk anak-anak, memang satu fokus tu adalah satu benda yang agak sukar kita nak ada. Satu sebabkan oleh didikan. Yang kedua adalah tentang apa yang berada di persekitaran dia. Didikan tu macam contoh, kalau let's say you nak anak you fokus, sebenarnya you kena trace back kepada apa didikan you dulu. Kalau memang betul anak-anak tu dulu dibiarkan dari segi laissez-faire. Laissez-faire ni adalah dari segi penerapan ataupun pendidikan anak-anak ataupun parenting style yang jenis lenient. Contohnya anak you nak apa, you bagi, anak you nak ni, you okay, anak you nak ni, you okay. So sebab tu anak tu kurang untuk nak fokus kepada sesuatu, sebab bagi dia nak something dia akan dapat. Okay, so sebab tu dia kurang fokus untuk dia nak dapat sesuatu. Okay, macam contoh lah, dia nakkan A, dia tahu A tu memang kalau dia nak dia akan dapatnya. So dia tak ada pun dedication untuk dia fokus untuk mendapatkan A tu. Sebenarnya barang A tu, benda A tu. Okay, so sebab tu yang saya masukkan tentang didikan tadi. Okay, yang seterusnya ada tentang persekitaran. If you really want
your child to focus, actually go for orang kata gangguan free environment. Gangguan free is wujudkan satu persekitaran yang tiada gangguan. Kalau let's say memang you nak anak you fokus baca buku contohnya kan, boleh laksana benda ni. Memang sakit sikit lah kalau you dah biasa didik dia untuk benda-benda macam tu. Tapi kalau individu yang start untuk let's say nak terapkan fokus kepada anak, mungkin boleh buat macam ni. Contoh, you wujudkan satu ruang untuk dia membaca ke, berhobi ke dan sebagainya. Okay, janganlah kat situ tempat you nak baca buku, kat situ juga you nak tengok TV. Okay, so susah untuk anak-anak fokus. You mungkin boleh, okay, Ali you baca buat kerja rumah, sambil tu ayah nak tengok TV. Ayah tengoklah TV, Gegar Vaganza dan sebagainya. Last sekali Ali tu 10 minit je dia baca buku. Lepas tu dia join sekali dengan bapak dia tengok Gegar Vaganza. Payah. So wujudkan persekitaran tu. Okay, sebab fokus ni sebenarnya tuan-tuan puan, when your child goes to school, ini adalah learning through environment lah. When your child go to school, that is where belajar akademik, belajar sosial, semua jenis pembelajaran berada dekat sekolah. So semua benda tu anak-anak you akan terapkan, akan fokuskan di situ. Jadi apabila you berada dekat rumah, you don't give that luxury to them anymore. They need instruction. Children learns better through instruction. This does not mean, dengan apa yang saya katakan ni, tak bermaksud tuan-tuan puan perlu instruct setiap benda yang diorang kena buat. Tak. Give choices. Okay, when you give choices, at least dia ada leniency lah antara tuan-tuan perempuan, dan hubungan antara tuan-tuan perempuan dengan anak tu rasa tak strain sangat. Okay, untuk nak terapkan fokus tu, dua tu je. Didikan dan juga persekitaran. Kena make sure benda tu balance sebenarnya. Kalau let's say you rasa rumah you tu bukan satu persekitaran yang baik untuk anak you fokus untuk belajar, dan kalau let's say masa dia nak kena belajar, you kena buat sacrifice lah. Identify lah mana library yang ada. Itu tujuan library ada tau sebenarnya tuan-tuan puan. Bukannya untuk baca buku saja. Kalau let's say anak-anak kan, kita pun tak nafikan kat sini mungkin sosioekonomik antara individu berbeza. Jadi mungkin kita ada individu yang duduk kat flat, yang bilik pun mungkin ada 2 saja dan sebagainya, so bising, bla bla bla. So inilah tujuan library tu ada. Tapi kita nampak library ni tempat nak pinjam buku, kan? So sebab tu library kat Malaysia ni dah hampir nak pupus sebenarnya, sebab kita tak pakai pun benda tu. Instead of kita minta anak kita balik ke apa ni, kita bawa anak kita pergi ke library untuk buat baca buku dan sebagainya. No, orang kata apa, persekitaran yang mengganggu dia. This is all mindfulness tadi. Okay, untuk Cik Osman, untuk bantu macam mana nak anak-anak nak terapkan fokus tu, maybe Cik Osman pun boleh membaca sedikit tentang mindfulness. Teknik yang saya katakan tadi lah, mindfulness tadi, untuk membantu mereka lebih fokus. So mindfulness ni memang sangat membantu. You tanyalah siapa-siapa individu, kalau let's say dia buat sesuatu, mesti ada kaitan dengan mindfulness. Okay, so that is another one part yang Cik Osman mungkin boleh baca lah. Saya pada tu tengok balik, Cik Osman mungkin boleh tengok balik tentang 2 perkara tadi. Satu, macam mana cara didikan anak-anak tadi. Yang kedua tu, dari segi persekitaran lah. Okay, so ada soalan-soalan yang lain? Tuan-tuan puan? Dengar tak? Ke macam, ke cakap seorang daripada tadi ni? Risau pula saya. Okey, Cik Saifuddin, okey dengar. So, ada soalan tak? Sebelum saya tamatkan. Okey, kalau tak ada soalan tak apa. I understand, it should be fine. Kalau macam tu, thank you, tak ada nak tanya lagi ni. Okey, Cik Osman, tanya-tanya, tak ada masalah. Sebab ada setengah tempat tu dia line tak apa nak elok kan. Jadi kalau nak bercakap tu mungkin terputus-putus. Jadi type je senang. Tak apa, type je tak apa. Sekejap, Cik Osman pun maksudnya tak ada nak tanya lagi ni. Tak ada ke nak tanya lagi? Confuse saya. Soalan aktiviti untuk kita orang dewasa dan anak-anak yang boleh tingkatkan motivasi diri dan fokus. Okay, good question.
Sebenarnya dalam kes macam ni, involvement of parent inside the kids apa orang kata life is crucial. So kalau untuk menjawab soalan ni, sebenarnya saya nak tanya menjawab soalan ni dengan soalan balik. Okay, soalannya adalah how kerap kita involve dalam kehidupan anak-anak kita. Okay, bila saya kata involve, it's not about you asking question. Okay, bukan kita bertanya soalan, tapi lebih kepada how invested are we in our kids' life. Macam contoh, how well do you know your kids' hobby? How well do you know their strength? How well do you know about their motivation? Okay, sebab in order untuk kita tingkatkan motivasi diri ataupun fokus anak-anak kita, kita kena berada dalam kasut anak kita. Case in point, saya pernah share lah benda ni. Case in point di mana kalau macam contoh ada one patient saya ni, dia samalah, dia nak anak dia belajar baik, bagus dan sebagainya, nak fokus. So saya tanya dengan dia, what is the problem with your kid? So dia pun bagi tahu anak dia score memang out lah senang cerita. So dia tak tahu anak dia ni kurang cerdik ke, ada masalah apa ke, dia tak tahu. So dia bawa anak dia datang jumpa saya. So saya pun buatlah sesi dengan anak dia. My first question to the kid was, saya akan tanya dia, saya tanya dia hari tu yang, adik takut belajar ke? Apa perasaan adik bila adik belajar dalam kelas? Perasaan perasaan. Saya tak tanya pun apa cikgu kata, you tak suka cikgu tu ke apa ke, no. Saya tanya dia, apa perasaan you? Dia bagi tahu saya satu ayat je. Dia rasa takut. Dia rasa takut tu ayat dia. Dia budak biasalah, kalau kita orang tua dia cakap dengan kita, dia sebutir-sebutir dia bagi tahu. Dia rasa takut. Okeylah, daripada satu perkataan tu saya dah tahu dah sebenarnya isu dia apa. Okay, individu ni dia ada masalah pembelajaran. Okay, masalah pembelajaran tu maksudnya dia ada some learning disabilities lah. So I don't know which one yet. So saya ambil a piece of paper, saya minta dia tulis ABC. Tulis ABC tulis ABC dekat atas a piece of that paper. So apabila dia tulis ABC tu, barulah saya tahu sebenarnya dia ada learning disabilities yang mana satu. Okay, so basically I have pre-diagnosed that kid to have a dyslexia. Okay, so dia ada dyslexia. So saya pun bagi tahu dengan mak dia yang sebenarnya mak dia kena bawa pergi further diagnosis anak dia dekat hospital untuk make sure anak dia memang betul ada dyslexia ataupun tidak, based on the symptom yang dia katakan tadi. So terus mak dia menangis. Mak dia menangis bukan sebab anak dia ada dyslexia, tak. Mak dia menangis sebab mak dia tak pernah pun tanya soalan tu dekat anak dia. These are what I want to ask all of you here. How invested are you in your kids' life? Berapa banyak yang kat sini yang tahu tentang apa sebenarnya motivasi anak you, perasaan anak you bila you buat sesuatu dengan dia, bila dia buat sesuatu ke, ada tak you pernah reflectkan? So these are all part of how you can increase motivation anak-anak you dan juga fokus anak-anak you. Sebab when you are invested with their life, basically diorang tahu sebenarnya parent diorang ada dengan diorang. Apabila parent diorang ada dengan diorang, of course 100% automatically benda ni akan tingkatkan perasaan kepercayaan antara satu sama lain. They will trust you on this. Apabila you minta dia buat sesuatu, dia akan buat. Bila let's say you cakap sesuatu dengan diorang akan percaya. Because you have shown to them that actually you are invested. Okay? So taking knowledge tentang anak-anak you sebenarnya ada big advantage. Bukan you buat ni sekadar you nak macam you nak control anak you tau. No. Really know and really invested. Kalau you rasa anak you suka seni tapi you tak suka seni, don't bring your nilai dalam nilai anak you. Itu adalah minat dia. You don't bury your child's interest just because you don't like art. Your child loves art. Why don't you buy him or her a crayon instead of you just say that art is bad? No. This is the big no-no lah sebenarnya in parenting. I know most parents might disagree with me, but then again, this is what 99% of what my child patient is telling me. Some of them just straightforward bagi tahu dengan saya yang dia benci mak bapak dia out of nowhere. Okay, these are the individu kanak-kanak yang memang get everything from their parent, but not their attention and trust. So there's a lot of things yang kita boleh buat, tapi yang paling penting sekali adalah invest in your kids' interest. Start asking question. Mudah, simple.
What do you like to do most? I nak pergi ni lah. Okay, go, let's go. Let's say you dah tahu anak you suka bersukan. So instead of you limitkan sukan dan sebagainya, why don't you enroll dia dekat dalam benda ataupun aktiviti yang boleh buat secara bersukan beramai-ramai. There's a lot of kelab-kelab sukan dekat luar sana yang you boleh investkan dia. Apabila you dah buat satu macam ni, dia pun ada trust. Bila dia ada trust, mudah. After that, it's quite easy. Parenting is quite easy when you have trust, actually. So maybe you can try this. Okay? Any questions? Any more questions? Ada lagi soalan? Okay. Alah, kesiannya Encik Osman 20% je. Okey, tak apa. Nanti saya harap dan menganggap yang Urusti ada rekod lah. Saya pun tak sempat nak rekod. So kalau Urusti ada rekod, nanti mungkin boleh berurusan dengan Urusti untuk dengar balik ke macam mana ke lah Encik Osman. Jadi tak apa, walaupun 20% saja pun saya berfikiran positif that 20% is fulfill enough lah untuk Tuan Osman untuk pergi jauh ke hadapan lepas ni. If not, my door is always open. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, cawangan kejuruteraan mekanikal juga. Atas jemputan berkongsi lah. Jadi daripada apa yang saya ingin katakan, you guys still have a lot to do lah. 2022 is still new for us. So kick off lah tahun ni dengan benda-benda yang baik. Kalau sekiranya ada perlukan bantuan dan sebagainya, you have our details there. So bolehlah hubungi kami di cawangan pengurusan psikologi, tak ada masalah. Lawatilah kami dekat Facebook, kita ada sistem appointment yang kita dah, you boleh reach out lah. Dekat Facebook pun, Messenger pun kita reply dan sebagainya. Kita ada pelbagai media sosial yang you boleh keep connected to us. And even kita ada YouTube channel yang tuan-tuan boleh dengar ceramah-ceramah ataupun talk yang kita pernah buat dan sebagainya. So do visit us there lah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang bersama dengan saya daripada pagi sampai ke pukul 11 lebih dah ni. So I'm sorry to take your time. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga berjumpa lagi lah di masa akan datang. So kalau ada jumpa kat mana-mana tu, hi lah juga ya. Kadang-kadang saya ni kalau tak pakai spek, saya tak pernah nampak sangat. So saya akan hi jugalah. Okay. So itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya kembalikan kepada Ustia ya. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Afiq atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Hopefully tips mempunyai winning mindset yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amal dan sampaikan kepada orang lain juga. Terima kasih juga kepada semua peserta atas penyertaan dan sokongan. Thank you all.